kita bersama-sama dalam program Mina Sihat Seri 3 ni kan. Dan saya juga mengucapkan terima kasih okey, kepada apa tu Cik Syaifuddin khususnya kerana telah menjemput saya untuk berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan. Untuk tajuk hari ini, menata jiwa di bulan berkah, dari emosi ke kedamaian. So tuan-tuan dan puan-puan, izinkan saya share dahulu slide saya, insyaAllah. Sebentar ya. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan, istimewanya tajuk hari ini perkataan menata tu. Dia jangan salah sebut tuan-tuan dan puan-puan, jangan sebut pergi menata pula kan. So menata jiwa di bulan berkah dari emosi ke kedamaian. So menarik tajuk yang diberikan kepada saya pada hari ini. Walau bagaimanapun tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya berkongsi apa yang kita nak cerita ni pasal tajuk hari ini kan. So saya nak tuan-tuan dan puan-puan, sambil-sambil mungkin tuan-tuan dan puan-puan buat kerja kan, melaksanakan tugas di pejabat masing-masing, sambil relax dan bersantai-santai kita pada hari ini tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita, macam Cik Din cakap tadi, kalau ada apa-apa nak tanya, just unmute ataupun terus tulis di ruangan chat itu. Sebelum saya teruskan, saya nak tanya dulu kepada anda semua, tuan-tuan dan puan-puan, mungkin boleh tuliskan di chat itu, ya, di ruangan chat itu, yang mana satukah emosi anda pada saat ini. Mungkin juga malam tadi kan, rasa penat atau rasa masih bertenaga ataupun rasa macam nak marah dekat anak ke contohnya sebab tak siap homework ke, manalah tahu kan, ataupun rasa macam marah dekat pasangan, yang isteri mungkin ada rasa macam tak puas hati dekat pasangan, dekat suami, tak tolong buat bantu kerja kat dapur ke kan, ataupun yang suami rasa seronok sebabnya isteri masak sedap-sedap semalam ke kan. Kalau beli kat bazar Ramadan tu saya tak boleh nak kata apa kan tuan-tuan dan puan-puan. Jadi di manakah anda, emosi anda pada saat ini? Mungkin sekarang ni ada dekat pejabat rasa macam seronok nak melakukan tugas hari ini pada 20 Ramadan ini, ataupun rasa macam burn outnya aku hari ni, banyaknya perkara nak settle ni. So di manakah emosi anda pada saat ini? Sama ada di nombor 1, 2, di 3, di 4, 5 atau 6. Sila tuliskan di chat itu tuan-tuan dan puan-puan. Saya nak tengok, kita nak tengok bagaimanakah perasaan ataupun tahap emosi anda pada saat ini. Mungkin ada orang yang rasa macam gembira, wah dah masuk 10 terakhir Ramadan. So macam-macam ibadah kita boleh buat ya. Nak grab, orang kata peluang hanya setahun sekali kan. Mungkin ada yang rasa rasa marah, mungkin ada yang rasa marah apa tak tahulah kan. Jadi mungkin ada rasa sedih juga, mungkin ada yang mungkin dalam bulan Ramadan ni dia ada menghadapi kehilangan orang tersayang misal kata, contohnya. So saya nak tengok tuan-tuan dan puan-puan di mana. Saya buka 2 device ni tuan-puan. Saya tengok dekat sini ada yang rasa di perasaan nombor 4 keliru. Ada yang rasa berada di tahap 2 gembira, alhamdulillah, masya-Allah. Ada yang berada di tahap 6, di emosi nombor 6 marah. Kita tak tahulah kenapa nanti kita tengok ya. Ada juga yang berada di mana lagi? Majoriti berada di nombor 2 lah ya. Di perasaan gembira. So bagi yang belum menyatakan emosinya, bolehlah terus tulis di chat itu ya, sambil-sambil saya berkongsi nanti insya-Allah. Kerana apa tuan-tuan dan puan-puan? Setiap hari penting untuk kita ketahui apakah emosi kita apabila kita bangun daripada tidur. Ya, bagaimanakah emosi kita bila kita bangun daripada tidur? Sebab apa? Bila kita bangun daripada tidur, emosi yang kita bawa itu adalah emosi sakibaki, emosi yang berlaku, yang kita rasa semasa kita nak tidur pada waktu malam tersebut. Jadi emosi itu yang kita bawa semasa bangun pagi. Ya, kadang-kadang bila kita rasa sebelum tidur, kita rasa macam aman, damai, tenang, relaxing, tak ada apa-apa yang mengganggu fikiran dan emosi kita dan sebagainya. Bila bangun pagi kita akan rasa positif, betul tak? Tapi kalau kita rasa sebelum tidur kita ada
benda berat yang kita fikirkan, ada masalah yang kita sedang hadapi, ada perkara yang kita rasa tak settle sama ada di pejabat ataupun di dalam keluarga. So bila bangun pagi, itulah yang akan kita tanggung dalam jiwa raga kita, tuan-tuan dan puan-puan. Kan? So itu yang kita nak kena aware. Okay? Emosi kita berada di tahap mana, insyaAllah. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan, untuk hari ini, saya akan kongsikan 5 perkara dengan tuan-tuan dan puan-puan. Yang pertama, kita akan tengok dari segi definisi tajuk. Apakah sebenarnya yang nak dikupas dalam tajuk yang diberikan kepada saya ni. Yang kedua, kita akan melihat Ramadan dan madrasah emosi. Macam mana tu? Kita biasa kan dengar perkataan madrasah Ramadan. Tapi dalam sudut psikologi, kita akan tengok Ramadan dan berkaitannya dengan madrasah emosi. Yang ketiga, saya akan kupas 5 emosi yang sedang disembuhkan oleh bulan Ramadan. Sedar tak sedar tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya ada 5 jenis emosi yang mana bila berlakunya perkara tersebut, situasi tersebut, bulan Ramadan kita ni yang akan betulkan emosi kita tu balik. Dia akan synchronizkan, dia akan bagi alignment balik emosi kita tu, tuan-tuan dan puan-puan. Gitu. Yang keempat, kita akan lihatlah bila emosi kita tu dah dibetulkan oleh Ramadan, dah disembuhkan oleh bulan Ramadan. So kita akan lihat dari emosi ke kedamaian. Macam mana kita nak perjalanan kita daripada emosi yang 5 tadi tu, yang negatif tadi tu, nak pergi ke satu tempat dipanggil kedamaian. Macam mana pula? Dan akhir sekali saya akan buat sedikit rumusan lah. Alright. So tuan-tuan dan puan-puan, kita pergi dahulu kepada definisi tajuk. Kita tengok perkataan menata. Sebab nama tajuk ini diberikan menata jiwa di bulan berkah dari emosi ke kedamaian. Perkataan menata ni tuan-tuan dan puan-puan, kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok dalam Kamus Dewan edisi keempat, maknanya adalah mengatur ataupun menyusun. Manage, ataupun menyusun lah, mengatur atau menyusun. Tapi dalam konteks yang lebih luas, dari sudut psikologi dan tajuk yang diberikan hari ini, saya suka nak meluaskan lagi dia punya definition tu kepada membentuk, memperbaiki, menyeimbangkan, memurnikan, mengharmoni dan muhasabah. Memuhasabah. Jadi itu dari sudut definisi yang ringkas lah tuan-tuan dan puan-puan. Dari sudut definisi yang lebih jauh lagi, dari sudut psikologi, kita boleh katakan menata ini adalah kita sedar apakah emosi diri kita yang kita rasakan pada saat tersebut. Kemudian yang kedua, bila kita dah sedar emosi kita tu, kita cuba menguruskan jika ada tekanan ataupun sifat kemarahan ke dan lain-lain perasaan lah, kita cuba uruskan perkara tersebut tuan-tuan dan puan-puan. Dan yang ketiga, kita cuba memperbaiki hubungan dengan manusia jika kita ada lakukan ataupun emosi yang negatif tadi tu ada berkait dengan sesiapa sahaja di sekeliling kita. So kita cuba memperbaiki hubungan dengan orang tersebut. Dan yang terakhir, mendekatkan diri kepada Tuhan sehingga mencapai ketenangan hati. Yang ni kita nak uruskan ni tuan-tuan dan puan-puan. Perkara yang ketiga tu adalah hubungan kita dengan manusia. Hablum minan nas. Tapi yang keempat itu adalah hubungan kita dengan Allah. Hablum minallah. Jadi ini semua kita akan rangkumkan. Kita akan lihat nanti apa yang dikatakan dengan menata emosi ni. And in general tuan-tuan dan puan-puan, tajuk yang diberikan kepada saya hari ini, menata jiwa di bulan berkah dari emosi ke kedamaian, kita boleh rangkumkan. Maksudnya, proses menyusun semula keadaan hati dan emosi kita ni supaya menjadi lebih tenang, terarah dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutamanya dalam melaksanakan ibadah, muhasabah diri dan mengawal emosi tuan-tuan dan puan-puan. Jadi inilah dia, maknanya bila kita ada rasa apa juga emosi, terutama emosi yang tak best tu kan, yang negatif tu, jadi kita nak susunkan emosi itu supaya dia lead kepada tingkah laku yang akhirnya menjadikan kita sedar dan tidak, orang kata tidak bertindak berlebihan. Sebab akhirnya kalau kita bertindak berlebihan, dia akan merosakkan hubungan kita dengan diri kita sendiri dan juga dengan orang lain tuan-tuan dan puan-puan. Begitu.
Okey, so far tuan-tuan dan puan-puan okey ke masih bersama dengan saya? Boleh rasanya boleh faham tak? Boleh nampak tak apa uh, definisi di sebalik tajuk ini? Okey. So kalau okey, tulis 1. Kalau tak berapa nak okey, tulis 2 dekat chat. Boleh? Saya nak tengok tahap orang kata pemahaman dan apa ni catch up tuan-tuan dan puan-puan. Alhamdulillah. Okey, ramai yang 1. Baik, baik, baik. Okey, so tuan-tuan dan puan-puan, kita pergi kepada segmen kedua, Ramadan dan Madrasah Emosi. Ya, alright. Apa benda ni madrasah emosi ni kan? Apa maksudnya madrasah emosi ni? Okey. Okey, madrasah tu sebenarnya perkataan daripada bahasa Arab tuan-tuan dan puan-puan, ya. Berasal daripada perkataan darasa, yadrisu, madrasah. Okey. Madrasah ni sebenarnya sekolah lah. Kalau dalam bahasa Melayu maksudnya sekolah. Tapi dari sudut definisi yang kita nak kaitkan dengan tajuk ni, okey, madrasah ni adalah tempat atau ruang atau tempoh masa atau proses latihan untuk mendidik, mengawal dan mematangkan emosi manusia. Okay, so kita dalam sesuatu situasi ataupun masalah yang kita hadapi tu tuan-tuan dan puan-puan, mesti ada macam-macam emosi yang berlaku, bukan? Okay, jadi kadang-kadang kita apa tu perlukan ruang dan masa, okay, untuk kita regulate, untuk kita menyusun emosi kita, okay, daripada negatif kepada positif. So kita perlukan masa. So macam yang dari dekat belah bawah tu kan, dari sudut psikologi pula, madrasah emosi ni adalah berkaitan dengan self control. Bila kita sebut self control atau kawalan diri, kita boleh kaitkan dengan macam mana kita nak kontrol atau kawal diri kita bila berlaku sesuatu emosi yang negatif, contohnya seperti marah, kecewa, kan, sedih, kan. So kita tak nak situasi atau emosi itu berlarutan. Sebab apa? Sebab dia akan menjadikan kita tidak dapat berperanan dengan baik. Ialah kan bila kita berada dalam keadaan stres ataupun kemurungan sentiasa, jadi macam mana kita nak berperanan dengan baik di pejabat maupun di rumah, kan. Okay. Yang kedua, emotional regulation. Okay, pengurusan emosi. Inilah dia yang kita nak tengok hari ni, macam mana kita nak uruskan emosi kita walaupun apa tu kita baru nak mula di bulan Ramadan ni. Tak apa, tak ada masalah tuan-tuan dan puan-puan. Ada separuh orang yang menggunakan atau memaksimalkan kelebihan bulan Ramadan ni untuk belajar mengurus emosi. Okay, okay, it's not a problem tuan-tuan dan puan-puan. Kita masih tidak terlambat. Dan madrasah emosi dari sudut psikologi juga kita boleh kaitkan dengan kesabaran dan empati. Kesabaran untuk menguruskan emosi kita, okey. Dan sebelum kita nak empati kepada orang lain, kita empati kepada diri kita dulu. Okey. Dalam kita nak menguruskan emosi kita tu, kita perlu ada kesabaran, of course, dan empati kepada diri kita. Empati ni kita kaitkan dengan, kita boleh berkaitkan dengan jangan bersifat zalim dengan diri kita tuan-tuan dan puan-puan. Kadang-kadang dalam sesuatu perkara kan, kita nak buat baik dekat orang. Okey, dekat orang sekeliling kita, tapi kita lupa bahawa diri kita ni kita zalimi. Diri kita ni kita tak uruskan emosi yang negatif tu. Okey, so macam mana kita nak berperanan dengan baik. Okey, jadi itu apa yang kita boleh kaitkan dengan madrasah emosi. Okey, bila kita nak sentuh tentang emosi ni tuan-tuan dan puan-puan, okey, saya sukalah nak kaitkan emosi positif dan negatif merujuk kepada bulan Ramadan. Okey. Kita tengok dulu emosi positif. Tuan-tuan dan puan-puan boleh sambil-sambil tu bayangkan diri tuan-tuan dan puan-puan apabila nak tibanya bulan Ramadan, okey? Sebelum ni, kan? Sebelum masuk ke bulan Ramadan ni, macam mana keadaan tuan-tuan dan puan-puan pada masa tu? Adakah tuan-tuan dan puan-puan rasa seronok, bersedia, bersyukur, ataupun tuan-tuan dan puan-puan rasa macam alamak dah nak puasa dah ni, tak habis ganti puasa lagi lah, tak bayar fidyah lagi lah, bagi yang wanita kan. Ataupun rasa macam alamak dah masuk Ramadan dah ni, nak kena bangun pagi masak lah untuk sahur, nak kena masak untuk buka puasa lah. Kan, nak kena ajar anak yang kecil-kecil ni baru nak berpuasa misal kata, nak kena ajar lah pula, nak kena guide lah pula. So macam ia soalan macam menjadi satu beban. Adakah begitu? Ataupun tuan-tuan dan puan-puan rasa wah seronoknya nak masuk bulan Ramadan, sebab Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkatan, penuh dengan pahala di mana-mana tuan-tuan dan puan-puan. Apa saja amalan baik yang kita buat, kita dapat pahala kan. Jadi
adakah tuan-tuan dan puan rasa seronok, bersedia dan tak nak tinggalkan sesaat pun momen-momen dalam bulan Ramadan itu untuk buat amalan baik dan untuk memenuhkan tabung pahala kita sebelah kanan ni. Adakah tuan-tuan dan puan rasa macam tu? Kalau itu tuan-tuan dan puan rasa, bermakna tuan-tuan dan puan dapat emosi positif tu. Okey. Yang kedua, meningkatkan kawalan diri, kesabaran dan kesedaran. Ini adalah antara emosi positif yang mungkin ada di antara kita rasakan setiap masa. Alright. Sentiasa bermuhasabah diri untuk jadi lebih baik. Okay. So, bulan Ramadan ni adalah bulan yang penuh ketenangan kan tuan-tuan dan puan-puan. Kita tak perlu nak sibuk-sibuk buat breakfast, nak pergi beli breakfast ke, nak masak tengah hari ke, nak buat dinner ke kan. Tak perlu sibuk-sibuk nak masuk dapur, nak mengendalikan semua benda tu. Sebab kita diharamkan daripada makan, minum dan perkara-perkara yang membatalkannya sepanjang hari kan. Jadi adakah tuan-tuan dan puan-puan sentiasa menggunakan ruang ini untuk bermuhasabah menjadi lebih baik, ataupun tuan-tuan dan puan rasa macam tak ada apa pun, sama je kan, sebelum puasa pun sama, dalam puasa sama je. Adakah begitu? lagi. Okey, dan emosi positif yang lain adalah tingkatkan amalan dan ibadah. Okey, so grab the opportunity macam saya cakap tadi dalam bulan Ramadan ini untuk meningkatkan amalan dan ibadah. Ini adalah sisi-sisi positif seseorang individu yang rasa seronok nak masuk bulan Ramadan. Okay. In fact, okay, ni dah masuk 10 terakhir Ramadan kan. So, individu yang merasakan emosi positif menghadapi Ramadan ni mungkin dia akan rasa, alamak, tinggal lagi 10 hari je. Alamak, Ramadan dah nak habis. Alamak, Ramadan dah nak berlalu. Dah timbul rasa sedih. Okay, rasa sedih bahawa nak jumpa Ramadan tahun depan lah. Tapi belum tentu kalau panjang umur murah rezeki jumpalah. Kan begitu. Adakah tuan-tuan dan puan-puan berada di sisi emosi positif ataupun sebaliknya di emosi negatif tu? Okey. Emosi negatif apa? Mengatakan apa? Keresahan dan kemarahan mungkin meningkat disebabkan oleh dehidrasi, gula dalam darah rendah dan rehat yang kurang atau menghadapi sesuatu isu mencabar. Biasalah kan bila Ramadan ni kita akan kurang macam-macam, kurang air, so dehydrate sikit, kurang gula, okey, ialah sebab kita tak makan kan, kurang rehat, okey. Mungkin juga rasa stres, tertekan sebab kita ada isu-isu yang kita sedang hadap dekat pejabat, okey. Dan sebagainya lah. Jadi adakah tuan-tuan dan puan-puan berada di orang kata momen itu sekarang? Alright. Kemudian perubahan drastik dalam corak tidur yang boleh menyebabkan penurunan tenaga fizikal dan ketegangan emosi. Okay, mungkin ialah sebab kita bangun sahur, mungkin ibu-ibu yang bangun sahur, masak dan sebagainya walaupun simple, so dia kena masak awal kan. Jadi mungkin juga affected lah waktu tidur kita kan. Dan during the day, kita yang bekerja ni mungkin akan rasa mengantuk juga sebab kita bangun awal sahur ataupun kita tidur lewat ke misal kata kan. Jadi tidur lewat itu bukan apa, bangun awal tu kan selain daripada masak sahur tu mungkin buat tahajud dan sebagainya kan. Jadi kalau kita terima secara positif, kita tak akan rasa lemah tuan-tuan dan puan-puan. Mungkin ada juga yang mendapat kurang sokongan moral dan bantuan daripada orang yang rapat. Contohnya bila nak buka puasa ni kita ibu-ibu nak masak kan. Ibu-ibu nak masak. Okay, kita lah buat kerja seorang-seorang kat dapur. Mungkin anak-anak masih kecil lagi, kan? Suami tak bantu ataupun bantu sikit sangat. Jadi kita lah tukang kanting kat dapur buat kerja. Jadi kita rasa penat. Kita rasa tak ada siapa nak tolong dekat dapur. Kita lah buat kerja seorang-seorang. Mungkin begitu tuan-tuan dan puan-puan. Ataupun itu di rumah. Okay? Dalam konteks kita di pejabat. Mungkin juga dalam keadaan Ramadan, kita berpuasa ni kan, banyak kerja yang kita kena settlekan. Mungkin rezeki kita dapat pula staff yang mungkin agak banyak benda kita nak coach dia, nak ajar dia, so lambat siap dan sebagainya. Jadi meningkatkan emosi negatif kita, kemarahan kita, ketakpuan hati dan sebagainya. Jadi kita rasa macam kurang moral support. Mungkin juga, so itu emosi-emosi negatif yang kita boleh hadapi di bulan Ramadan ini khususnya tuan-tuan dan puan-puan. Yeah? So bagaimana kita nak uruskan emosi negatif ni tadi? Itulah persoalannya. Alright? Okay, so saya kongsikanlah dekat sini tuan-tuan dan puan-puan. Okay? Proses untuk urus emosi kita ini dengan menggunakan konsep sedar. S-E-D-A-R, sedar. Okay? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya
sebagai individu, tahap psikologi kita berbeza-beza tuan-tuan dan puan-puan. Ada setengah orang yang mana moral support atau support system dia di rumah dan di pejabat dia sangat strong dan menyebabkan dia sentiasa berada dalam keadaan positif, okey, dan orang kata berperanan dengan baik. Okey. Pertama sekali kita tengok S ni tuan-tuan dan puan-puan, sedar. S sedari emosi yang muncul. Okey. Okey, kita tengok tuan-tuan dan puan-puan, saya nak sambil-sambil itu cuba menilai diri sendiri. Okey, cuba menilai diri sendiri. Contohnya, kita ambillah satu contoh. Okey, kita ambil satu contoh. Contohnya tuan-tuan dan puan-puan sedang ada emosi marah. Misal kata sedang ada emosi marah. Marahkan apa? Tak tahulah nak marahkan apa, tiba-tiba rasa marah. Mungkin juga dekat rumah ni body ada dekat pejabat kan. Tapi mungkin emosi yang marah tu marah dekat rumah. Mungkin marah dekat husband, marah dekat isteri ke, marah dekat anak yang buat hal tadi kat rumah ke contohnya kan. Situasi berlaku mungkin waktu malam tadi atau subuh masa sahur tadi ke kan. So emosi marah itu dibawa sampai ke pejabat. So bila nak buat kerja pun rasa macam tak syok sangat. Rasa macam terbuku di dada. Perasaan marah tu rasa macam mengganggu kan. Mengganggu peranan kita kat pejabat. Kita nak buat kerja pun tak boleh kan. Jadi so tuan-tuan dan puan-puan, pertama sekali nak urus emosi ni kita kena sedar. Okey, yang susah sangat nak buat kerja ni kenapa? Sebab aku sedang rasa marah ni. Cuba sedar dulu. Okey. Sebenarnya sedang rasa marah. Ataupun kalau kecewa, contohnya kecewa apa? Kecewa lah dekat orang rumah tadi. Okay, tak tolong pun kemas dapur contoh kan. Okay, rasa tertekan. Okay, rasa stres sangat. Sebab semua benda aku nak buat seorang-seorang, aku masak seorang-seorang. Waktu buka, aku nak masak sahur, nak sediakan sahur pun seorang-seorang juga. Nak kejutkan anak pun aku juga. Nak kejutkan semua orang kat rumah pun aku juga. Rasa stres, tertekan, marah. Kan, okay. So pertama, sedari emosi. Kena sedar apakah emosi yang sedang berlaku kat kita ni. Okay. Yang kedua tuan-tuan dan puan-puan, elakkan reaksi spontan. Okey, maksudnya apa? Maksudnya bila emosi negatif tu muncul, bila marah tu muncul tadi kan, ni kita body kat pejabat ni kan. Tapi marah tu mula luap dalam diri. Okey. Kalau boleh, okey, cepat-cepat rasionalkan diri, jangan bertindak secara spontan. Okey. Maksudnya kita marah dekat orang di rumah tapi kita dekat pejabat, kita rasa marah tu dibawa sekali dekat pejabat, diikut sekali tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita pun termarahlah orang dekat pejabat, kita termarah staf kita. Okey, padahal kesilapan staf tu kecil je ataupun tak ada silap apa pun, tapi kita cuba timbulkan kita terlepas marah kita tadi tu seolah-olah macam ada isu dalam tugasan yang staf kita buat contohnya ataupun yang colleague kita buat kan. Jadi kita dah terlepas. Okey. Bila kita terlepas marah kita, okey, dia akan memberi kesan yang sangat dalam kepada orang di pejabat tuan-tuan dan puan-puan. Sedangkan kita marah dekat orang kat rumah kan. Okey. Jadi sebenarnya kita perlu elakkan reaksi spontan. Okey, so SE elakkan reaksi spontan. Macam mana nak elakkan reaksi spontan tu? Kita kena cepat-cepat relax, tenang, berfikir dulu. Okey, D. Okey, D dalami punca emosi negatif. Okey, cuba fikir. Okey, cuba fikir sebelum nak marah ke, nak meletup ke apa tuan-tuan dan puan-puan, cuba fikir. Kenapa aku marah Apa sebab aku marah Part mana yang aku tak puas hati dekat rumah tadi menyebabkan aku marah sampai ke office ni? Kan? Okey, kadang-kadang mungkin juga termarah dekat orang kat rumah tu mungkin juga berpunca daripada pejabat. Okey. Sebab terlalu banyak sangat kerja kat pejabat yang tak siap, tambah dengan bos tegur, marah lagi, dia guna ayat-ayat power kasar itu. Okey, mungkin juga tekanan kerja kan. Kemudian mungkin ada kesilapan yang kita buat, harapan bos sepatutnya jadi begini, jadi lain pula. Kita buat silap kan. Jadi mungkin juga asalnya something happen semalam dekat pejabat. Lepas tu dah termarah orang dekat rumah. Kan termarah, kan tak sengaja. And then perasaan kesal, marah, kecewa, whatever tu bawa pula ke pejabat hari ni. Kan? Jadi kita kena dalami punca emosi negatif tu apa dia. Kan? So bila kita dah dapat S, dapat E, dah buat D, kita pergi A pula tuan-tuan dan puan-puan. A ni apa? Ini ambil perspektif yang lebih terbuka dan matang. Okey.
cuba bukakan perspektif tuan-tuan dan puan-puan. Okey, cuba bukakan minda, bukakan emosi tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Flashback apa yang berlaku. Contohnya kalau puncanya di pejabat semalam kan. Macam contoh yang saya cerita tadi tu flashback. Sebenarnya mungkin aku yang silap kot. Okey, ataupun bos aku termarah guna ayat kasar tu, mungkin dia pun ada masalah dengan pegawai-pegawai lain. Tiba-tiba bila dia jumpa aku pula yang terkena marah dia kot. Macam tu kan. Mungkin kita nak sedapkan hati kita cuba rasional. Okey. Kadang-kadang silap tu mungkin dekat, bukan kat kita, kat orang lain, ataupun mungkin dekat, bukan kat orang lain, kat kita. Wallahu a'lam. Tu dalam hal ni kita cuba menilai. Okey, buat SWOT analisis tuan-tuan dan puan-puan. Cuba kita brainstorm balik dengan diri kita sendiri. Dekat mana si punca yang berlakunya kita marah sampai ke hari ni. Contoh kan. Okey. Okey, so ini bantu boleh mengurangkan bila kita lebih bersifat terbuka, kita cuba digest, okey, diagnose, okey. Kita postmortem lah kan, emosi marah kita ni mana puncanya kan. Jadi di situ dia akan mengurangkan intensiti emosi negatif kita itu. Intensiti itu tahap. Maknanya bila kita dapat tahu, oh puncanya semalam masa dekat office, apa ni, aku ada silap sikit. Lepas tu bos tak puas hati, dia termarah aku. Oh patutlah kan. Jadi nak salahkan siapa? Silap tu mungkin pada diri kita, bukan pada orang lain. Okey, orang lain termarah kita tu asbab sahaja kesilapan kecil kita. Mungkin macam tu kan. Jadi bila kita dah dapat jawapan itu kan, so kita akan lebih memahami diri kita tuan-tuan dan puan-puan dan buat penambahbaikan, right? And then R, respon dengan rasional dan tenang. Okay, so akhirnya barulah kita boleh bagi respon yang lebih matang, yang lebih profesional kan. Maknanya hari semalam, hal semalam lah kan, yang termarah kat rumah, orang-orang kat rumah tu dah berlaku. Kita tak boleh nak pergi ke timeline itu tuan-tuan dan puan-puan sebab kita dah berada di saat ini. Okey, saat jam 10.36 ni, 10.30 lebih ni kan. Jadi kita dah berada di saat ini. Jadi kalau kita nak flashback balik pergi semalam, kita dah tak dapat dah tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita nak kena buat apa sekarang ni? Okey, pertama, okey, kita maafkanlah diri kita dulu atas kesilapan yang kita buat semalam. Okey, yang kedua, kita maafkanlah bos kita yang termarah kita tu. Okey, yang ketiga, nanti balik rumah nanti kita minta maaf lah dekat orang kat rumah yang kita termarah tu kan. Mungkin kita pun tak sengaja. Kita orang kata apa, terlepas. Okey, terlepas. Mungkin macam itulah. Jadi sebenarnya orang yang matang ni sebenarnya bukannya orang yang tak ada emosi, tapi dia tahu macam mana nak memberi respon terhadap sesuatu situasi ataupun feeling negatif yang dia hadapi tu tuan-tuan dan perempuan. Okay. So konsep sedar ni bolehlah diaplikasikan dalam kehidupan harian kita bila kita sedar yang kita tengah marah ke, kecewa ke, sedih, kan, cuba kita gunakan. Contohnya lah kan, pengalaman saya jugalah sepanjang 20 tahun lebih sebagai kaunselor ni kan. Saya ingat satu masa tu staff saya, okay, bukanlah di Jabatan Pendaftaran ni, semasa saya di Halawan Pelajar. Staff saya tu masa tu dia ada hadapi masalah, okay, masalah peribadi, masalah rumah tangga dengan pasangan. Jadi dia tak cerita dengan saya lah, dengan kami kaunselor dekat pejabat ni. Dia tak tahu, kita tak tahu masalah dia apa. Kita tengok dia natural macam biasa buat kerja. Tapi ada satu hari tu tuan-tuan dan puan-puan, saya perasan bila dia buat kerja kan, dia tengah menaip kan, dekat komputer dia tu, saya perasan dia sambil-sambil tu air mata dia keluar. Dia sedang berada dalam keadaan kesedihan. Okay. Tapi dia buat kerja ni. Okay. Tapi dia tahan daripada nak bercerita, nak berkongsi. Instead dia buat kerja macam biasa, okay, tapi kita tahu dia sedih sebab tengah menangis. Tengah menangis. Kemudian saya pun pergilah dekat dia. Saya tanya dekat dia, kenapa menangis ni? Ada masalah apa ni? Kan? Okay, awak nak cerita ke? Nak kongsi ke? Mungkin boleh release sikit kan? Okay, okey ke tak ni? Gitu kan? Jadi dia bernasib baiklah duduk bawah unit counselling kan. Jadi selepas daripada tu, dia kesat-kesat air mata dia. Bila saya tanya tu maknanya lagi rabak dia menangis. Lagi teruk dia menangis. Dan terus dia cakap, saya sedih puan sambil dia menangis tu kan. So saya pun panggil, ajak dia pergi bilik saya. Okay. Pergi bilik saya, kemudian tutup pintu, kemudian saya tanya, okay, apa sebenarnya ni, kenapa, apa yang berlaku ni, kan, kenapa awak sedih sangat ni, teruk sangat ni, menangis ni, kenapa ni, apa yang berlaku kat rumah, ada masalah kat awak tak, ada masalah dengan siapa, okay, lepas tu dia ceritalah semua.
Okay. Dia cerita semua, okay. Sambil dia nangis tu dia cerita, dia luahkan, okay. Dia dah habis luahkan tu, terus dia apa tu? Dia berhenti menangis. Okay, dia perlahankan tangisannya. Okay. Jadi nampak tak tuan-tuan dan puan-puan, mungkin setengah daripada kita ni, kita tend to memendam masalah. Okay. Kita pendam masalah kita, okay, pendam emosi kita, tak cerita dengan seorang pun sebab kita rasa macam tak, semua orang tak patut, tak berhak tahu masalah aku ni. Even orang yang rapat dengan kita ataupun ahli keluarga. Kan, jadi bila 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 orang kata dia macam bom jangka lah kan, macam time bomb lah, bila meletup maknanya masa tu dah tahap 4 dah masalah kita tu. Jadi kita dah tak tahan dah. Sebab itulah sambil buat kerja pun boleh menangis. Okay. So apa yang berlaku, saya buat proses urus emosi ni dengan staff saya tu. Okay, jadi maknanya saya tanya dia kenapa dia sedih, dia pun cerita. Okay, sampailah kita explore lah dapat puncanya apa kan. Kemudian sama-sama bincang dengan dia kan. Dia pun sama-sama bincang dengan saya apa yang patut dibuat dengan masalah dia tu. So dalam tempoh seminggu, okay, 2 minggu, sebulan, makin lama makin ceria lah. Okay, masalah dia makin lama makin telah diselesaikan secara perlahan-lahan. Okay, macam tu. Jadi penting tuan-tuan dan puan-puan untuk kita urus emosi negatif kita ni, sebab emosi negatif ini lama-kelamaan dia akan mengganggu fikiran kita, tingkah laku kita dan peranan kita di pejabat. Kalau punca tu berlakunya di pejabat, di rumah, okay, so dia akan mengganggu fungsi kita kat pejabat tuan-tuan dan puan-puan. Tapi kalau masalah kita ni bermula di pejabat, puncanya di pejabat, stres dengan kawan ke, dengan staff ke, dengan bos ke kan, kita bawa sampai ke rumah, jadi fungsi dan peranan kita di rumah tu terganggu lah. So itu yang kita tak nak tu kan. Alright. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, kita pergi ke segmen yang seterusnya. Okay, so sambil-sambil tu kalau ada nak tanya apa-apa ke, tuan-tuan dan puan-puan boleh saja teruskan bertanya di chat itu, insyaAllah. Alright. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, saya akan kongsikan 5 emosi yang sedang disebutkan oleh bulan Ramadan. So dia tak banyak, dia 5 je. Okay, tapi kita boleh capahkan dia. Alright, so kita pergi satu-satu. Pertama kita tengok emosi gelisah. Okay, so ada tak di kalangan tuan-tuan dan puan-puan ini sentiasa rasa gelisah, sentiasa rasa tak senang hati, bimbang, risau, ada tak? Kan mungkin ada kan. Kalau ada tu maknanya kena aware. Kena guna konsep sedar tadi tu. Okay. Sedari emosi gelisah yang sedang tuan-tuan dan puan-puan rasakan tu. Okay. Kenapa? Apa puncanya dan sebagainya. So kita tengok sini tuan-tuan dan puan-puan. Dalam konteks bulan Ramadan ni lah kan. Okay. So kita tengoklah ada setengah individu yang sentiasa hidup dalam keadaan resah, gelisah, tergesa-gesa dan penuh tekanan. Okay. Ada juga yang saya kenal individu-individu yang hidup dia sentiasa busy. Okay. Time pergi office, okay, dia ada kat pejabat buat kerja tu macam kata ada hari esok. Okay. Terlampau banyak kerja. Dia duduk di department Ya, Kak yang Zah, terlampau banyak. mak ganggu Kak Zah buat benda. Buat benda. Terlampau banyak kerja yang nak diselesaikan. Okay. Kemudian, okay, pagi-pagi dia datang, sebelum dia datang kerja tu, hantar anak pergi sekolah. Semua anak ni dia yang hantar, jadi hantar anak pergi sekolah. Sekolah lain-lain, kan, termasuk dengan kat tadika. Kemudian dekat office buat kerja, dan petang tu sekejap lagi, bila tiba masa nak balik tu kan, pukul 5 lebih tu, okay, cepat, kemar tempat kerja dia, meja kerja dia, lepas tu balik. Balik jemput anak. Kan, ada anak petang, ada anak dia yang dia hantar pagi tadi tu naik bas. Ada yang dia kena jemput. Macam tu kan. Jadi balik rumah pula rutin lain lagi. Kan. Kadang sempat masak, tak sempat pergi beli. Kan. Jadi banyak sangat orang kata hidup dia tu sentiasa orang kata tak ada rehat. Sentiasa terkejar-kejar masa. Sentiasa resah, gelisah, risau sekarang kalau tak settle ni apa jadi dekat anak-anak, apa jadi dekat rumah dan sebagainya. Ni kerja ni banyak tak siap, ini. Jadi tertekan. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, bila tibanya bulan Ramadan, okay, supposedly dan sebenarnya lah, okay, Ramadan ni bulan ketenangan dan dia akan memperlahankan hidup kita dengan aktiviti-aktiviti Ramadan lah. Okay, kita bangun sahur. Kenapa dikatakan Ramadan ini memperlahankan hidup kita ataupun memperlahankan aktiviti kita? Sebab saya tengok diri saya sendirilah tuan-tuan dan puan-puan. Kalau bukan bulan Ramadan, okay, di luar bulan Ramadan, okay,
kita cerita daripada timeline bangun pagi sehingga nak tidur malam ni kan. Okey. Bila bangun pagi, kita dah bangun awal-awal pagi dah. Pukul 5 lebih, 5.30 dah bangun kan. Um, Okey, mandi, gosok baju, kemudian buat breakfast kan untuk anak-anak, untuk orang rumah dan sebagainya. Untuk kita sekali lah nak bawa pergi pejabat ke whatever kan. Okey. And then hantar nak pergi sekolah, lepas tu masuk pejabat kan. Fikir pula, okey masuk pejabat nak breakfast dulu ke tak ke apa ke, kan ada meeting dan sebagainya kan. Lepas tu tengah hari nak fikir pula makan tengah hari kan. Lepas tu petang balik kan. Balik terfikir pula lauk kat rumah dah habis, pergi pasar dululah, pergi kedai minimarket dulu, beli lauk dulu. Sampai rumah kan solat asar, lepas tu nak masak apa pula, fikir pula dan sebagainya kan. Kan kalau misal kata ada anak-anak yang bertuition ke dan sebagainya kan, ada kelas ke apa benda, nak pergi hantar pula kan. And then malam dah settle makan, kemas dapur, basuh baju, lipat baju, sidai baju, whatever tu kan, baru boleh tidur. Itu pun alamak, baru nak me time, tengok phone lah sekejap, kan itulah masa kita kan. So very stressful kan. Kita macam rat race, okay, apa benda entah yang kita kejar kan, kita pun tak tahu kan. Tapi bila tibanya bulan Ramadan, tuan-tuan dan puan, rutin kita yang sibuk fikir pasal makan tadi tu, kita tak payah fikir dah waktu siang kan. Kita relax, okay, datang office tak payah fikir nak breakfast, tak payah fikir nak kena apa tu makan tengah hari ke apa benda. Kita fokus je pada kerja kita, pada meeting, pada kerja kita, pada apa juga program yang berlaku sepanjang Ramadan. Kan. Jadi itu hikmahnya kita dalam bulan Ramadan ni, tuan-tuan dan puan. Ya, kita macam solat tarawih, baca Quran, banyak zikir tu kan. Okay, so kita sentiasa mencari masa-masa senggang, okay, untuk kita membaca Al-Quran. Okay, kita join tadarus, grup-grup tadarus Al-Quran dan sebagainya. Kita perbanyakkan zikir. Okay, my setting kita bila masuk bulan Ramadan tu lain, tuan-tuan dan puan, dengan luar bulan Ramadan. So dia sangat indah dalam bulan Ramadan ini, dan kita kena make full, okay, maximize our time, our potential dalam bulan Ramadan ni, tuan-tuan dan puan-puan. Okay, so ibrahnya Ramadan mengajar kita bahawa ketenangan bukan datang daripada dunia yang tenang sahaja, tapi daripada hati yang dekat dengan Allah. Sebagaimana Allah dah remind kita dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, okay. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Allazina amanu wa tatma'innul qulubuhum bi dzikrillah. Okay, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Okay. Orang-orang yang beriman dan tenang tenteram hati mereka dengan zikrullah, ketahuilah dengan zikrullah itu tenang tenteramlah hati manusia. Jadi maknanya, tuan-tuan dan puan-puan, baca Al-Quran, okay, perbanyakkan zikir, itu semua, okay, elemen zikir, elemen kita mengingati Allah, tuan-tuan dan puan-puan. Okay, solat tarawih, solat-solat sunat dan sebagainya, elemen-elemen kita mengingati Allah, memperbanyakkan ibadah. Itu kan tenang tu, kan? Sambil buat kereta, okay, sambil pegang tasbih digital, kan? Okay. Bagi yang mudah pegang tasbih digital lah, tak kisahlah apa pun. So sambil bawa kereta, misal kata sambil berzikir kan, jam-jam ke kan, sambil berzikir kan. Jadi tenanglah, tuan-tuan dan puan-puan. So Ramadan ini, okay, ibrahnya Ramadan mengajar ketenteraman dan ketenangan, insyaAllah. Okay. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, Ramadan juga akan membetulkan emosi kemarahan kita, ya. Apabila kita lapar dan penat, sebenarnya emosi kita mudah nak marah kan. Sebab itu di luar bulan Ramadan, kita biasa tak dengar kawan-kawan cakap, aku tak makan lagi ni, aku rasa macam nak makan orang je. Kau jangan kacau aku nak makan dulu. Kan. So ada setengah kawan kita yang menganggap kalau tak makan lagi, dia rasa macam cepat nak marah. Okay. So mungkin ada di antara kita begitu, ataupun mungkin tak pun kan. Tapi dalam konteks bulan Ramadan, bila kita cepat rasa lapar dan penat, okay, bulan Ramadan ni ada kebanyakan kita ni ada yang cepat rasa penat kan. So kita rasa macam emosi tu mudah nak marah. Kalau ada trigger je kita meletup lah kan. Kan. Tetapi bulan Ramadan ini sebenarnya sedar tak sedar dia melatih kita untuk kita tahan, jangan cakap yang tak elok. Okey, sebab bila kita cakap je yang tak elok, mudahlah dapat tabung kiri kita ni, tabung dosa kita ni meningkat lah kan. Okey. Yang kedua, menahan, bulan Ramadan ni juga menahan reaksi kita, okey, supaya kita tidak terjerumus dalam reaksi negatif.
Macam tadilah yang kita cerita pasal kemarahan di awal tadi tu kan. Bila kita marah-marah, kita akan senang nak bergaduh, nak bertumbuk ke macam kata contohnya kan, nak melempang ke kan. Kalau dekat rumah kita, kalau anak tu terover kurang ajar sikit dengan kita kan, kita dah pang dia sekali kan. Jadi itu kita dah tak tunggu-tunggu dah reaksi kita. Tapi bulan Ramadan ni tuan-tuan dan puan, ibrah ataupun manfaat Ramadan itu sangat kuat dengan jiwa spiritual kita ni, menyebabkan kita tahan. Jangan marah, relax. Okey, tenang, fikir dulu. Okey, untuk memberi respon kan. Okey. Okey. So itu ibrahnya Ramadan ini. Ramadan mengajar kawalan diri yang kuat pada kita. Ramadan bukan sekadar menahan lapar, tetapi menahan reaksi emosi yang sering merosakkan hubungan manusia, tuan-tuan dan puan-puan. Alright. Yang ketiga, emosi keegoan. Okay? Apabila lapar juga, tuan-tuan dan puan-puan, kita sedar bahawa manusia sebenarnya lemah dan bergantung kepada Allah. Kan? Okey, kita bayangkan macam ni lah. Kan? Kita ni dah dewasa ni mungkin lain sikit. Kita mungkin dah faham. Okay? Kebergantungan hidup kita kepada Allah tu sangat ultimate, tuan-tuan dan puan-puan. Tapi kita bayangkan anak-anak kita. Okay? Yang di sekolah rendah, misalnya kata yang nak belajar, baru nak belajar puasa contohnya kan. Bila dia lapar, okay, dia akan rasa macam merengek, nak buka, okay, rasa lemah, rasa tak bermaya, lesu, kan, huyu je mata nak pergi sekolah, bangun susah nak bangun bersiap kat sekolah kan. Tapi kita kena inculcate values dekat anak-anak ni, tuan-tuan dan puan-puan, okay, bahawa bila kita lapar, sebenarnya Allah sedang uji kita dan beri pahala dekat kita, sebab kita berjaya melalui siang hari ni untuk tidak makan. Kan? Kita sedar bahawa manusia sebenarnya lemah dan bergantung kepada Allah. Okey? Sebab itu dalam kehidupan kita ni, kita masalah apa pun yang kita hadapi kan, dengan siapa pun, kebergantungan kita hanyalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Allah kata, jangan lupa doa, mintalah. Okey? Nescaya aku tunaikan. Right? So Ramadan ini mengingatkan kita, kita bukan sentiasa kuat, tuan-tuan dan puan-puan. Kita bukan sentiasa mampu, dan kita juga bukan sentiasa strong untuk tidak diberi bantuan. Kita ni sebenarnya perlukan bantuan juga. Kita ni juga perlukan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau orang yang ego, alah aku boleh buat ni. Okey, tak, ya tolong aku pun tak apa, aku boleh buat semua ni. Aku mampulah. Kan? Jadi itu orang yang penuh dengan emosi keegoan. Okey, sebenarnya ibrahnya bulan Ramadan ini, lapar membuatkan manusia sedar bahawa dirinya bukan hero. Ini membentuk sifat tawaduk dan rendah diri, tuan-tuan dan puan-puan. Kan? Jadi maknanya beware dengan emosi keegoan ini. Mungkin ada sesetengah orang yang merasakan bahawa orang yang negatif lah, misal kata ada yang mungkin dia puasa setengah hari, tiba-tiba lapar lah, rasa tak larat lah buka puasa secara dengan selambanya kan. Jadi di manakah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan ego ni tadi, tuan-tuan dan puan-puan kan. Jadi kita tak naklah Allah turunkan bala pula dekat kita kan. Jadi kita sentiasa beringat bahawa hanya Allah yang mengawal emosi kita, fikiran kita, tingkah laku kita. Okey. Okey, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, okey, emosi kekerasan hati. Yang ini juga yang bulan Ramadan ini sedang sembuhkan kita, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita ni jenis yang keras hati, susahnya nak lentung, kan? Okey, bila orang nasihatkan kita, okey, bagi pandangan untuk perbaiki diri ke, kita tak nak terima sebab kita rasa macam, aku tak macam tu pun, aku okey je lah, kan? Jadi inilah dia. Okey, yang Ramadan sedang buat pada kita. Bila kita berpuasa, kita merasakan sedikit daripada kesusahan orang fakir, miskin, yatim, piatu. Okey, ini boleh mewujudkan rasa empati, belas kasihan, okey, keprihatinan sosial. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, cubalah kita tengok di sekeliling kita. Okey, tak payahlah kita tengok jiran-jiran kita atau orang yang jauh-jauh tu. Kita tengoklah rakan sekerja kita je. Kita tengok dulu staff-staff kita kan. Mungkin ada di antara mereka ni yang susah, orang susah, misal kata kan, yang banyak tanggungan, okey, yang berasal daripada keluarga yang memang susah, miskin dan sebagainya kan. Kalau kita tahu kan, kita perlu ada rasa simpati dan empati di situ. Apa yang kita boleh bantu dia?
Okay, apa yang kita boleh bantu dia dari sudut apa misal kata. Jadi kita kena tengok ni tuan-tuan dan puan-puan ya. Sebab kita nak menundukkan rasa keras hati kita, rasa ego hati kita tadi tu. Kan? Jadi sebenarnya sebab itu hikmahnya di bulan Ramadan ini kan, dia sangat berkait rapat dengan sedekah, kan, dengan infak ni kan. Kalau kita tengok banyak sangat iklan-iklan untuk sedekah, infak, surau masjid, kan, bagi makan orang dekat surau masjid, rumah anak yatim, rumah orang tua-tua kan. Ada pula orang yang tak puas hati kata, oh bulan Ramadan ni anak-anak yatim semua senang lenang. Kan ramai orang yang nak tajam makan buka puasa misal kata, kan ramai orang yang nak tajir baju raya misal kata kan. Kenapa kita kena ada berfikiran negatif macam tu tuan-tuan dan puan-puan? Okey, bergantunglah kepada niat orang tu, dia nak sedekah dekat anak yatim ke, dekat rumah orang tua ke kan, dekat rumah orang-orang OKU ke misal kata kan. Jadi terpulang kepada individu yang ingin menyumbang kan. Kita tak perlu nak persoalkan asyik rumah anak yatim je kan. Kenapa kita nak macamlah tak ada pihak lain. Kita tak boleh cakap macam tu tuan-tuan dan puan-puan kan. Sebenarnya Ramadan ini mengajar kawalan diri, yang mana Ramadan melembutkan hati manusia yang selama ini terlalu fokus dengan dirinya sendiri kan. So tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya Allah dah bagi reminder ataupun motivation dekat kita dalam surah Al-Insan ayat 8 dan 9 ya. Auzubillahi minasyaitanirrajim wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asiran. Okay. Mereka juga memberi makan benda-benda makanan yang dihajati dan disukainya kepada orang miskin dan anak yatim serta orang tawanan. Okay. Okay, so ayat 9, innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Okay, sambil berkata dengan lidah atau dengan hati, sesungguhnya kami memberi makan kepada kamu kerana Allah semata-mata. Kami tidak berkehendakkan sebarang balasan dari kamu atau ucapan terima kasih. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, orang yang berhati mulia, okay, yang menginfakkan harta bendanya untuk anak-anak yatim, fakir miskin dan sebagainya ni, Allah akan beri ganjaran. Okay. Okay. Lagilah kalau sebab tengok juga niat kita kan tuan-tuan dan puan-puan, ada orang yang bagi infak sedekah ni untuk menunjuk-nunjuk, show off. Okay, akulah tu yang bagi banyak tu, akulah tu yang bagi sedekah tu. Kan, itu hubungan dia dengan Allah. Okay, kita tak tahu Allah bagi pahala ke tidak ke, banyak mana ke, wallahu a'lam. Okay, yang penting kita jaga hati kita tuan-tuan dan puan-puan. Okay, mudah-mudahan kita berinfak, bersedekah ini hanyalah kerana Allah, bukan untuk menunjuk-nunjuk banyak mana yang kita nak sedekah tu. Kan, jadi perkara ni semua akan menundukkan hati kita, akan melembutkan hati kita. Apatah lagi tuan-tuan dan puan-puan, bila kita renung-renungkan apa yang berlaku di Gaza kan, di Palestin, saudara-saudara se-Islam kita dekat sana kan, kita terfikir tak bulan Ramadan ni macam mana keadaan mereka dekat sana, dengan perang masih tak habis kan, dengan orang kata susahnya nak dapatkan makanan, air dan sebagainya. Kita dekat sini kita senang tuan-tuan dan puan-puan. Dalam kita susah, kita rasa kita susah, dekat sana lagi susah, beribu-ribu kali susah daripada kita tuan-tuan dan puan-puan kan. Jadi mudah-mudahan dengan kita merenung kesusahan yang dialami oleh saudara se-Islam kita di Gaza tu kan, di Palestin sana kan, akan melembutkan hati kita kan, akan meninggikan empati kita, belas kasihan kita kalau kita boleh infak dalam keadaan apapun, harta benda kita, duit ke dan sebagainya kan. So cubalah tuan-tuan dan puan-puan kan, sama-samalah kita bagi sokongan untuk rakan-rakan kita kat sana kan. Dan akhir sekali, emosi luka dan dendam. Ini pun satu hal juga tuan-tuan dan puan-puan kan. Ramai manusia membawa beban emosi yang lama seperti dendam, sakit hati, kecewa, rasa dikhianati, yang memberi kesan kepada emosi, mental dan hubungan sosial. Kita bawa rasa marah, rasa dendam kan, yang lama-lama tu kan. Even kadang-kadang sebelum Ramadan berlakulah mungkin satu argumentation kita dengan kawan kita ke siapa-siapa kan. So kita bawa sampai sekarang. Kita berdendam. Aku takkan maafkan kau sampai kiamat. Contoh. Aku takkan maafkan kau sampai bila-bila. So kita simpan dendam tu. Kita yang sakit tuan-tuan dan puan-puan. Emosi kita yang luka. Ya. Dan sebenarnya Ramadan ini adalah bulan pengampunan. Okay, dan ia mengajak manusia untuk memohon ampunan daripada Allah, memaafkan orang lain, melepaskan dendam yang lama. Kan, ini penting untuk kita manfaatkan bulan Ramadan ini untuk kebaikan diri kita tuan-tuan dan puan-puan. Ya.
So ibrah daripada Ramadan dalam konteks perkara ini, kadang-kadang yang paling menyakitkan bukan apa yang orang lakukan dekat kita tu, tapi apa yang kita simpan terlalu lama dalam hati. Macam contohnya kan ada klien-klien yang datang dekat saya yang membincangkan tentang perkara memaafkan, dendam dan sebagainya ni kan. Sampai sekarang dia sakit hati dengan orang tu kan, dengan seseorang tu, dia simpan dendam, dia susah nak melupakan dan dia tidak memaafkan. Jadi bila kita tidak memaafkan, hati kita yang sakit. Hati kita yang rasa terbeban dengan emosi tersebut, tuan-tuan dan puan-puan, ya. Okey, so sebenarnya Allah dah sebut dalam surah Ali Imran ayat 133 dan 134, okey, tentang perkara-perkara ni semua, tuan-tuan dan puan-puan, ya. Dalam ayat 130, dalam ayat 133 saya bacakan sedikit, maksud ayat, dan segeralah kamu kepada mengerjakan amal-amal yang baik untuk mendapat keampunan dari Tuhan kamu dan mendapat syurga yang bidangnya seluas segala langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Okey. Dan dalam ayat 134 Allah ingatkan kita lagi, iaitu orang-orang yang mendermakan hartanya pada masa senang dan susah. Ni yang membantu tadi kan, okey, menginfak tadi tu kan, dan orang-orang yang menahan kemarahannya dan orang yang memaafkan kesalahan orang. So maknanya tuan-tuan dan puan-puan, bila kita memaafkan, menahan kemarahan kita daripada kita hamburkan dekat orang tu, dan memaafkan pula dah lah dia buat silap kat kita, kita tahan je marah. Sabar je kan. Okay? Sebab apa? Sebab Allah dah sebut ni, kan, menahan marahnya, dan as-sabaru minal iman, kan, sabar itu separuh daripada iman. Kita tahan je marah kita, tahan dengan kesabaran tadi tu untuk mendapat keberkatan dan pahala, kan, dan kita dapat pula pahala kan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itu ibrahnya bila kita sentiasa memaafkan ni, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu kita biasa dengar kan, sebelum kita tidur kan, kita sentiasalah memaafkan semua orang, kan, lepaskan. Sebab kalau kita tak lepaskan marah kita, kita takkan memaafkan. Dan kalau kita tak memaafkan, macam mana kita nak move on dan move forward? So emosi marah, dendam tu sentiasa ada dalam hati kita, sentiasa ada dalam fikiran kita. So kita tidak aman, tuan-tuan dan puan-puan, kita tidak akan tenang. Okay, so ingat ni. Okay, sebenarnya Allah dah bagi ayat motivasi dekat kita lama dah pun. Cuma kita yang tak ingat, tak amalkan. Ya. So Ramadan ini adalah bulan yang mengajar kemaafan. Okay, bukannya bulan untuk kita meneruskan dendam-dendam yang ada dalam diri kita ni. Okey. Jadi tuan-tuan dan perempuan, tepuk dada tanya selera. Ya, adakah tuan-tuan dan perempuan menyimpan marah, menyimpan dendam dengan sesiapa? Kan? So lepaskan, tuan-tuan dan perempuan. Saya nak kongsi sedikit pengalaman saya sendiri berkaitan dengan sifat orang kata marah dan sebagainya ni kan. Minggu lepas berlakulah sikit je pun sebenarnya kan. Okay, so saya adalah perkara yang berlaku dekat rumah dengan anak. So anak tu termeninggi suara sikit dengan saya kan. Jadi kita ni sebagai ibu, kita dah terasa dengan dia. Anak tu dah sedang belajar di universiti. Jadi kita terasalah sikit dengan dia kan. Bila kita terasa dengan dia tu, saya pun rasa terasa sedih, rasa marah semua ada, rasa macam kecewa, rasa macam tak patut dia cakap macam tu, anak aku dia cakap macam tu kat aku kan, aku ni mak dia, melahirkan dia, syurga dia buat telapak kaki ibu, macam-macam lah kita fikir sebagai ibu, betul tak? Kan? Jadi bila begitu saya pun rasional, okay? Saya cuba rationalizekan, saya guna konsep sedar tadi. Okay, apa yang aku sedang marah ni, kenapa aku marah dia ni? Okay, saya cuba explore balik, analyse balik, ke masa dia cakap tu aku ada gunakan ayat yang tersilap cakap, ataupun aku tergunakan nada yang tinggi kot. So saya cuba analyse balik, refresh balik, flashback balik apa yang berlaku saat argumentation tu berlaku. Okay, so saya dapatlah kan, saya dapat puncanya lah, sebab pada masa tu saya gunakan ayat yang tak sedap didengar, walaupun nada tu nada biasa je tapi ayat tu pedas mungkin. So anak saya tu balas lah, dia pula budak remaja kan, yang mana budak remaja, orang remaja ataupun orang dewasa ni cepat je rasa nak marah, Gen Z kan, cepat je rasa nak hot tu kan. So bila dia hot, kita pun terasa
kan. Tapi saya pegang satu je tuan-tuan dan puan pada masa tu yang mungkin juga ibu-ibu di kalangan peserta, rakan-rakan peserta semua mungkin boleh apply. Saya teringat satu pesanan daripada arwah mak saya. Arwah mak saya ni sangat kuat penyabarnya. Dia kata macam ni, dia kata kita sebagai mak, dia kata kita sebagai ibu, dia kata janganlah kita simpan marah ataupun dendam dekat anak-anak tu sepanjang masa. Sebab bila kita simpan marah sepanjang masa, anak-anak kita tu, kan, anak-anak kita tu especially yang dah balik ni kan, anak-anak kita tu lah yang akan tanggung dosa, hidup dia akan susah, kalau dia belajar dia akan susah belajar, okey, kalau dia kerja dia akan susah kerja, susah nak berjaya. Selagi kita sebagai ibu tak maafkan anak kita tu atas kesalahan yang dia lakukan. Tuan-tuan dan perempuan, saya jadikan itu sebagai peringatan sepanjang zaman lah daripada arwah mak saya ada sehinggalah sekarang, daripada saya ada anak sampailah sekarang ni kan. Saya jadikan itu sebagai satu azimat dan amalan, okey. Bila anak saya kata buat saya terasa je kan, saya cepat-cepat maafkan. Tapi saya tak orang kata tak facing dia pada masa tu. Most of the time saya akan cari orang kata masa yang bagus, masa yang orang kata dua-dua dah tenang, dah happy-happy moment dah macam tu. Masa tu saya akan buat muhasabah diri, SWOT analysis dengan anak saya ni. Kan? Saya kata sebenarnya hari tu Umi terasa dengan adik. Sebab apa? Sebab gini. Sepatutnya adik punya respon sepatutnya begini. Tapi saya pun minta maaf juga dekat anak saya, tuan-tuan dan puan-puan. Okay? Saya cakap lah, okay, Umi minta maaf juga sebab mungkin pada masa tu ayat Umi tu silap. Menyebabkan adik meletup. Kan? So kita sebagai mak bapak ni kita tak salah minta maaf pada anak. Kepada orang yang ahli keluarga kita yang kita rasa kita ada buat silap tu. Kan? Dan kita cepat-cepatlah maafkan. Okay? Sebab apa? Macam saya cakap tadi. Kalau kita sebagai ibu ayah, kalau kita simpan marah kita, dendam kita dekat anak kita tu selama-lama sehingga mana kita tak maafkan dia tu, dia susah tuan-tuan dan perempuan. So kita tak nak kan tengok anak-anak kita susah. Jadi sebab itu kita kena mudah memaafkan. Alright? Sama juga kita dalam konteks kita di pejabat, dengan siapa pun kita rasa macam orang tu buat salah kat kita ke apa benda ke, diam-diam tu hubungan kita dengan Allah tu kita kena jaga dan kita maafkan sahajalah. Supaya Allah akan berikan satu ganjaran ketenangan dalam diri kita, pahala pada kita, dan bila kita dah maafkan tu kita akan tenang tuan-tuan dan puan-puan. Okey, percayalah. Cubalah amalkan. So Ramadan ni mengajar kita kemaafan. Okey, dan ada juga satu lagu ni kan, siapa tah nyanyi, saya pun tak ingat dah penyanyi. Kemaafan dendam yang terindah. Kan tak silap saya penyanyi Aisyah kot kan. Dah lama dah kan. Kemaafan memang satu dendam yang terindah. Kita nak berdendam, tak nak kawan ke contohnya dengan kawan kita tu sebab dia dah buat silap kat kita yang menyebabkan kita rasa macam tak boleh maafkan ni. Tapi once kita maafkan tu tuan-tuan dan perempuan, itu adalah saat yang indah yang mana kita sedar bahawa Allah dah lembutkan hati kita untuk kita maafkan dan ganjaran pahala untuk kita insya-Allah. Okey. So tuan-tuan dan puan-puan, nampak tak? Okay, apa yang berlaku dalam kehidupan kita ni sebenarnya banyak kan emosi-emosi yang berlaku ni sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan. Tadi ramai yang mengatakan bahawa berada dalam keadaan gembira kan, nombor 2 kan tadi. Tahap gembira kan, tahap seronok dan sebagainya. Nanti kejap lagi lepas saya habis bagi talk ni, kembali ke kembali ke rutin kita bekerja. Okay, tengok pula apa emosi yang berlaku. Regulate your emotion tuan-tuan dan puan-puan. Uruskan emosi tuan-tuan dan puan-puan dengan menggunakan konsep sedar tadi. Alright? Okay, so far so good. Alright, saya teruskan dengan segmen keempat. Dari emosi ke kedamaian. Alright. So, introspeksi diri. Introspeksi dirinya sambil-sambil, maksudnya sambil-sambil tu tuan-tuan dan puan-puan melihat ke dalam diri tuan-tuan dan puan-puan lah. Apa yang saya boleh rangkumkan daripada penerangan ataupun perkongsian saya sebelum segmen 1, 2, 3 tadi tuan-tuan dan puan-puan. Ada 5 perkara dari sudut psikologi yang kita boleh lihat. Alright. Yang pertama kita tengok self-awareness. Dari sudut self-awareness ni tuan-tuan dan perempuan, bila bila kita sedar, bila kita sedar bahawa emosi sekian-sekian itu sedang kita rasakan, itu bermakna kita aware, aku tengah marah rupanya. Contohnya bila kita dalam bulan Ramadan ni, bila kita lapar, kita rasa cepat marah. Kita rasa penat, kita rasa nak mengeluh. Penatnya. Kan? Bila orang tegur je,
bos tegur ke, staff tegur kita ke, kawan kita tegur ke, kita dah terasa hati. Kan? So self awareness, kita aware, oh aku sedang berada dalam keadaan ni sebenarnya. Kan? Okay. So Ramadan sebenarnya menedarkan emosi sebenar kita dan meningkatkan self awareness terhadap diri kita. Okay, so adakah kita banyak tenang atau tertekan? So tuan-tuan dan puan-puan boleh nilai sendirilah sekarang ni. Okay, tuan-tuan dan puan-puan duduk sambil dengar ceramah saya, mungkin sambil buat kerja ke apa ke kan. Okay, bagi yang berada di pejabat, bagi yang kata tengah berada dekat mana-mana, suri rumah ke mungkin ada dekat dalam ni yang rakan-rakan yang orang kata luar organisasi UMT misalnya kata. Okay, so tenang ke tertekan sekarang ni? So cuba fikirkan tuan-tuan dan puan-puan. Cuba diagnose ya. So kalau tuan-tuan dan puan-puan dapat diagnose tu, maknanya puan-puan ada self awareness tu. Alright, ada self awareness tu. Okay, alright. Okay. Yang kedua, self exploration. Okay, self exploration. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, apa tu self exploration ni kita explore. Okay, apakah macam saya cakap di awal tadi lah. Okay, apakah emosi, tahap mana emosi, sesuatu emosi negatif yang sedang berlaku dekat kita tu. Apabila kita memahami emosi sebenar yang kita rasa, kita boleh menjadi lebih empati kepada manusia. Okay, contoh yang saya cerita pasal emosi marah kan, emosi marah tadi, semalam kena marah dekat bos, kita rasa tension, kat rumah kita marah dekat orang-orang kat rumah kita, hari ni kita rasa marah ke pejabat. Okey, contoh macam emosi marah kan. Okey, so bila kita buat konsep sedar tadi tuan-tuan dan puan-puan, kita regulate, kita cuba explore, kita cuba menilai balik, now kita dapat punca. Contohnya punca tu adalah daripada diri kita juga. Jadi kan kesian tak orang yang kita marah tu? Kesian tak dekat diri kita sendiri, dan kesian tak dekat orang yang kita marah tu lah sebenarnya. Okay, kita dah termarah dia. Jadi bila kita rasa ada perasaan kesian, ada perasaan bersalah, itu namanya kita dah cuba bersifat memahami. Kita daripada explore tadi kita dah faham. Kita cuba bersifat understanding. Oh, aku tersilap lah aku termarah dekat dia. Silap tu dekat aku sebenarnya kan. Jadi sebenarnya kita Ramadan ni melatih kita untuk tidak cepat menghukum orang. Kadang-kadang kita cepat nak salahkan orang. Bos aku lah ni, sikit je nak marah, silap sikit nak marah. Cuba kita tengok kerja kita tu. Kan, mungkin kita yang silap buat. Sebab itu bos marah kita atau tegur kita dalam keadaan yang kasar. Kan? Jadi maknanya jangan cepat menghukum orang. Okay? Kadang-kadang kesilapan itu datang daripada kita. Sebab itu Allah datangkan bos kita tu sebagai pemudah cara menegur kita. Tapi biasalah bos, dia ada cara dia sendiri, dia ada nada dan ayat lenggok bahasa dia yang agak tegas, yang strict, yang kadang-kadang kasar. Okay, bila dia hamburkan dekat kita, kita rasa dia tak patut buat macam tu. Tapi kesilapan tu daripada kita rupanya. Jadi jangan cepat menghukum orang lain tuan-tuan dan puan-puan. Explore dulu. Alright. Yang ketiga, berlaku emotional acceptance. Emotional acceptance ni macam mana? Kadang-kadang kan kita cuba menafikan kita cuba menafikan emosi kita kan, kita cuba menafikan kita tak nak regulate emosi kita tak nak uruskan emosi kita, tapi kita yang akan tertekan tuan-tuan dan puan-puan. Ramadan ini mengajar kita untuk bermuhasabah, beristighfar. Okay? Bila kita rasa terlalu negatif tu, istighfar banyak-banyak. Okay? Muhasabah diri banyak-banyak. Okay? Kita nak mengadu kat siapa lagi? Kalau kita mengadu pada manusia kita kawan-kawan akan dengar lah. Pasangan ke dengar. Tapi kadang-kadang kita yang kena marah balik dengan kawan-kawan, dengan orang-orang yang dengar kita tu. Betul tak? Okay, kalau kita dapat orang yang kita percayai yang bila dengar dia tak marah pun kita, dia tak salahkan pun kita, tapi dia berikan motivasi dan kata-kata yang positif. Tak apalah kan, bagi positif moral support. Tapi kalau orang yang mendengar masalah kita tu lagi dia salah kita, itulah kau. Aku dah kata dah, kenapa kau buat macam tu? Aku dah banyak kali dah nasihatkan kau. Dah kita pula yang stres balik. Kan? Tak jadi dah tenang hati kita kan. Jadi sebab itu kadang-kadang tuan-tuan dan puan-puan, kita kena explore emosi kita sendiri, apa yang kita nak perlu buat. Kadang-kadang kita yang perlu buat correction, kita yang perlu mencari formula ataupun jalan penyelesaian macam mana nak selesaikan masalah ni. Okay, alright. So sebenarnya
kadang-kadang kita tidak perlu menjadi kuat sepanjang masa. Kita hanya perlu jujur dengan hati sendiri. So, bila kita rasa kita perlu kuat, kita pretend I have to be strong, I have to be strong. Aku kena kuat ni, kena kuat ni. Tapi sebenarnya dalam hati kita rapuh. Okay, kita rasa sedih, kita rasa sayu. Macam tadi saya cari kongsi pasal staff saya tu lah kan. Okay, dia datang kat pejabat macam biasa, buat kerja kan, buat kerja menaip macam biasa kan. Tapi dalam hati dia sangat, dia sedang menghadapi masalah rupanya. Hati dia rapuh, hati dia tak kuat. Sebab itu dia menangis depan komputer tu kan. Nasib baiklah saya nampak kan. Jadi bayangkan kalau saya tak perasan, saya tak nampak, saya bagi je dia buat kerja, saya pun buat kerja kan. Saya tak tahu ni dia ada masalah, saya bagi lagi kerja. Dia tengah burden kan. Jadi macam mana tu dia nak regulate emotion dia. Okay, so sebenarnya kita tuan-tuan dan perempuan, kita tak perlulah kita nak jadi kuat sepanjang masa, tapi kita kena jujur dengan diri sendiri. Kalau kita rasa macam aku tak boleh lah datang office hari ni, aku terlalu stres, tertekan, depression sangat. Misalnya kata, aku kena rehatkan minda kejap, minta cuti. Kan, sebab itu kita sebagai pejabat awam ni kita diberi cuti. Cuti untuk berehat. Rehatkan emosi, rehatkan minda, rehatkan fizikal. Kan, alright. Okay, seterusnya self-control. Okay, self-control. Okay, kadang-kadang tuan-tuan dan perempuan, ialah kita yang kawal diri kita kan. Ada masa-masa lain orang lain yang kawal diri kita pun ya juga kan. Contohnya macam kalau kita nak makan, kita makan je. Tapi ni bulan puasa kita tak boleh makan. So kita kena tahan diri. So kita yang control, right? Kalau kita rasa nak marah, kita marah je. Sepatutnya kita kena guna konsep sedar tadi, SEDAR tadi kan. Jadi kalau kita nak marah, kita fikir banyak-banyak dulu. Oh, tak patut marah. Nanti kan akan jejaskan hubungan aku dengan dia. Contoh, so kalau kita rasa tak puas hati dalam meeting, misal kata kita nak tak puas hati dengan pandangan ada salah seorang ahli meeting ataupun chairperson, so kita nak argue, okay, kita tanpa berfikir, kita cakap je, okay, dengan menggunakan bahasa yang tak puas hati tu, kita cakap je, kita balas je, kita argue je, kan. So jadinya apa? Jadinya dah berlaku perbalahan pula dalam mesyuarat. Jadi kita tak dapat nak kontrol diri kita. Jadi tak best lah macam tu tuan-tuan dan perempuan. Okay. So sebenarnya bulan Ramadan ini mengajar kita untuk kontrol diri kita. Orang yang kuat bukan yang boleh melakukan apa sahaja yang dia mahu, tetapi orang yang mampu menahan apa yang dia mahu. Kan? Terutama dalam bulan puasa ni bertenang-tenang kan. Jadi ni 10 Ramadan lagi ni, 10 hari Ramadan lagi ni, inilah masanya dah macam-macam lah iklan raya keluar kan, offer tu offer ni keluar yang menyebabkan kita macam alamak nak belilah baju tu baju ni, macam nak terbeli lebih ke apa ke dan sebagainya kan. Jadi kita yang kontrol diri kita tuan-tuan dan puan-puan, orang lain tak mampu nak kontrol kita. So maknanya dekat situ macam yang dalam ayat saya itulah, orang yang kuat bukan yang boleh melakukan apa sahaja yang dia mahu. Memang kita boleh buat apa yang kita nak, tapi orang yang kuat ni adalah orang yang mampu menahan apa yang dia mahu. Dia akan tengok ini keperluan ke kehendak. Kalau kehendak, tolak tepi. Itu nanti kemudian aku akan utamakan keperluan dahulu. Macam tu kan. Lagipun kita dah dewasa kan. Jadi maknanya kita perlukan dulu keperluan untuk anak-anak yang masih kecil, yang nak beriang ria semasa raya dan sebagainya. So contoh kan. Okay. Dan akhir sekali mindfulness tuan-tuan dan puan-puan. Okay, so perasan tak kalau bukannya dalam kehidupan yang biasa, okay, tak kisahlah dalam bulan Ramadan ke tidak ke, especially luar bulan Ramadan lah, macam saya cakap di awal tadi kan, kehidupan kita ni, masa kita 24 hours a day tu sangat laju berjalan kan, macam-macam yang kita buat, okay, daripada kita bangun tidur sampailah nak tidur balik malam nanti kan, macam-macam, okay, macam saya cakap tadi lah, tak berhenti perkara yang kita lakukan dari semasa ke semasa tu. Ada separuh orang yang jadual dia sentiasa je full, okay. Ada separuh orang yang dia ada relaxing time, dia ada me time dia, sampaikan dia bosan pula, hidup aku ni je aku buat, tak ada benda lah nak buat, bosan lah pula. Ada juga orang yang macam tu tuan-tuan dan puan-puan, okay. Alright, so tapi dalam bulan Ramadan ni mengajar kita untuk berhenti berfikir sejenak, okay, dan bermuhasabah.
Sebab itu setengah orang seronok nak masuk bulan Ramadan ni tuan-tuan dan puan-puan. Sebab dia dah mindset seminggu sebelum Ramadan, okey, dah mindset, okey nanti bulan Ramadan aku nak banyakkan baca Al-Quran, okey, nak join grup tadarus, nak dengar banyak majlis-majlis ilmu, nak berzikir daripada bangun tidur tu kan, nak pergi kerja, nak berzikir dalam kereta dan sebagainya. Contohlah contoh kan, okey. Hujung minggu nak pergi mana-mana majlis, apa dipanggil, masjid hunting contohnya, nak datang awal, okay, sebelum buka puasa nak datang awal, nak bertadarus dulu contohnya kan, nak berintikaf dulu ke contohlah. Jadi seronok, ada separuh orang yang seronok nak datang bulan Ramadan ini sebab nak memperlahankan aktiviti-aktiviti yang kelang kelibut sebelum bulan Ramadan tu tuan-tuan dan perempuan. Contohnya lah. Kan, jadi sebenarnya ibrah manfaat bulan Ramadan ini mengajak kita untuk berfikir, okey, untuk menahan kehendak kita tu daripada berleluasa kan, okey, dan bersifat empati, simpati dekat orang yang susah. Kan, jadi sebenarnya manusia ni tidak perlukan kehidupan yang lebih laju tetapi hati yang lebih tenang. Kalaupun hidup kita laju, semua benda kita nak buat dan sebagainya, tapi hati tak tenang, tak best juga tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu penyakit banyak timbul kan. Bila kita rasa stres, banyak benda kita buat ni, kita stres, kita tertekan, okey, kita ada separuh orang tidur je bila stres, ada separuh orang nak makan je pula kan, ada separuh orang apa pun tak nak buat, okey, tak nak mandi, tak nak kemas bilik, tak nak buat apa pun, tak nak lah, nak menyendiri je, okey, dia macam zombie. Ada orang macam ni, saya pernah jumpa dalam sesi kaunseling tuan-tuan dan puan-puan, okey, ada masalah dalam hidup dia, jadi dia menyendiri. Okey, dia duduk dekat dalam bilik, bergelap je dekat dalam bilik. Bila malam tak buka lampu, siang tak buka lansir, mana cahaya nak masuk? Macam mana nak bagi segar pada kita kan? Okey, so berkurung dalam bilik. Bila kita ketuk pintu panggil makan, parents panggil makan tak nak makan. So terpaksa letak makanan kat luar, tak makan juga. Jadi nak jadi apa tu? Macam tu depression datang. So that's why tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita tak uruskan masalah emosi kita tadi tu, kita akan jadi seorang yang anxiety pun naik, stress pun naik, depression pun naik juga. So kita tak nak lah kan, okay, berada dalam keadaan kemurungan sentiasa. That's why tuan-tuan dan puan-puan, 5 keadaan untuk muhasabah ini kita perlu jadikan satu amalan dan sentiasalah beringat, buat latihan tuan-tuan dan puan-puan, sentiasa buat latihan dalam diri kita insya-Allah. Alright. Okey, jam 11.20, dekat 11.20. Okey, saya buat rumusan awal, mungkin nanti ada soalan daripada tuan-tuan dan puan-puan Okey, dalam rumusan ni tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin kongsikan teknik jiwa. Okey, JIWA. Tadi konsep sedar, ni teknik jiwa pula kan. Okey. Apa dia teknik jiwa ni tuan-tuan dan puan-puan? Okey, so J, kita pergi J dulu Okey, J ni jaga. J for jaga emosi. Jaga emosi kita tuan-tuan dan puan-puan. Especially emosi marah, kecewa, sedih, ego, supaya ia tidak menguasai diri. Dan apa jugalah emosi yang negatif ni. Okey, bila kita tak jaga emosi, kita kita dikawal oleh emosi negatif tu, okey, lama kelamaan dia akan efek kita punya fikiran, tingkah laku kita dan spiritual kita tuan-tuan dan puan-puan. Apatah lagi fizikal kita. Macam contoh yang saya cakap tadi kan, bila kita berada dalam keadaan sedih, okay, dia akan lead kepada kita menjadi murung. Okay. Bila kita murung, tingkah laku kita apa? Sebab otak akan proses, aku tak guna, aku tak boleh, aku tak ada makna dalam kehidupan ini. Contohnya kan, okay, baik aku menyendiri je, baik aku mengurungkan diri je, tak ada siapa nak dengar masalah aku. So otak akan proses macam tu, so dia akan lead kepada tingkah laku behavior kita apa? Behavior kita tak nak jumpa orang, kita nak bersendiri. Kalau kita ni bekerja sekalipun, kita buat kerja kita pun lewa-lewa je kan, dan kita tak nak bercampur gaul dengan orang. Kalau ada program majlis kat pejabat ke apa ke, kita tak nak bercampur, kita menyendiri. Kalau dekat rumah kita tak nak tengok TV ke, pergi dapur masak ke apa ke, makan kat luar ke, dekat meja ke apa, kita duduk je dekat dalam bilik. Dalam bilik pun kita buat apa je. So itu maknanya kita tak jaga emosi kita. Bila kita tak jaga emosi kita, mental kita akan start sakit, dan fizikal kita pun sakit tuan-tuan dan puan-puan. So ini dah menunjukkan kita menzalimi diri kita. So kita tak nak menzalimi diri kita tuan-tuan dan puan-puan, sebab kita ni tak tahu sampai umur berapa kita akan hidup.
Okay, Allah nak pinjamkan umur pada kita ni, nak pinjam ke kehidupan di dunia ni sampai umur berapa kita tak tahu, wallahualam. Jadi jangan zalimi diri kita tuan-tuan dan puan-puan. Alright? Okay, yang kedua, insafi diri. Banyakkan bermuhasabah, mengenali kelemahan diri dan memperbaiki hati. Ya, kadang-kadang kita ni mungkin ada sesetengah orang yang jadi semacam tak suka ditegur, tak suka dinasihati, okey, tak menerima teguran. Bila orang tegur, bagi nasihat yang baik-baik, yang orang kata nasihat yang positif, kita anggap dia nak cynical, nak sindir kita, nak menjatuhkan kita, nak nak blame kita contohnya. Jadi kita sampai bila kita nak insaf, sampai bila kita nak berubah? Macam mana kita nak menjadi daripada zero to hero, kan? Jadi insafi diri kita. Jika kita rasa macam banyaknya aku lemah, jadi belajarlah sesuatu daripada tu, kan? Sebab hidup kita ni, kita belajar ada buku teks tuan dan perempuan. Ingat tak masa sekolah kita banyak buku teks, kan? Okey, bagi yang belajar di kolej ataupun di universiti pun banyak buku teks. Tapi kehidupan kita ni juga tuan-tuan dan perempuan, sedar atau tidak, ada buku teks juga. Ya, pengalaman-pengalaman kita lampau, yang lepas, sama ada pahit manis, kesilapan kita yang kita pernah lakukan, itu adalah buku teks dalam kehidupan kita untuk kita jadikan panduan, supaya kita boleh selak balik. Oh, dulu aku pernah macam ni. So, next, aku tak bolehlah buat gitu. Aku kena tukar pula style. Contoh, kan? Jadi, inilah tujuannya kita ada buku teks tu. Sebab itu Allah kata dalam Quran, dia akan beri ujian kepada hamba-hambanya yang mampu, yang dia tahu mampu untuk menggalas ujian tersebut. Jadi itulah buku teks, ujian-ujian, cabaran, kehidupan, pengalaman yang kita ada, hadapi dalam kehidupan kita ni, itu adalah buku teks kita tuan-tuan dan perempuan. Alright? Kan? Menarik kan? Ujian adalah buku teks. Okay? Wujudkan wujudkan kemaafan. Tadi pun kita dah banyak, saya dah banyak orang kata kongsikan, jelaskan tentang maaf ni, kan. So keraplah memohon maaf, memaafkan orang lain dan melepaskan dendam yang lama tersimpan. Kalau kita rasa kita ni ada buat sesiapa dekat office tu terasa ataupun sakit hati, kan, jangan kita simpan ego kita untuk kita tak nak minta maaf tuan-tuan dan perempuan. Lembutkan hati tu untuk minta maaf, kan. Sebab apa? Kalau kita minta maaf, dia akan lebih memperbaiki hubungan kita dengan orang yang kita buat silap tu, ya. Dan begitu juga sebaliknya, kalau ada orang yang buat silap dekat kita, menyebabkan kita marah atau sakit hati dengan dia, kan, kita diam-diam kita maafkan je lah. Dia nak minta maaf kat kita bila masa tu, itu terpulang pada dia. Kita tak boleh nak paksa, kan. Kita tak boleh nak kawal, nak urus dia. Bila kau nak minta maaf kat aku? Kau buat silap hari tu, kan. Kita tak boleh buat gitu, kan. Sebab kalau kita buat macam tu, kita tagih maaf daripada orang tersebut, ya, orang tu jatuh tidak respect pula dekat kita, kan. Jadi kita dalam diam-diam kita maafkan sahaja. Ya, mudah-mudahan, moga-moga dengan kita memaafkan dia dalam diam itu, Allah berikan petunjuk dan hidayah kepada kawan tersebut untuk dia facing kita dan minta maaf, ampun maaf dekat kita. Kan indah tu tuan-tuan dan puan-puan, kan? Alright. Dan arahkan jiwa kepada Allah, ya, kepada Tuhan. Tingkatkan amalan solat, zikir, doa, baca Al-Quran, jiwa akan kita bimbing menuju ketenangan dan kedamaian. Ada sesetengah orang yang pernah QRI dekat saya, puan, saya dah doa, dah banyak doa dah tak dapat pun. Saya dah buat dah macam-macam solat sunat apa semua, tak dapat pun apa yang saya nak. Kan? Wajarkah kita mempersoalkan tugas Allah, tugas Tuhan, tuan-tuan dan puan-puan? Tak wajar, kan? Sebab kita sebagai hamba yang lemah, kita pun tak tahu apa yang berada di langit dan bumi ni, Allah nak susun macam mana. So kita tak wajar mempersoalkan tugas Tuhan, tuan-tuan dan puan-puan. Apa yang perlu adalah kita buat tugas kita. Tugas kita sebagai hamba ni apa? Buat baik, buat benda yang positif, buat amal ibadah. Tak payah nak QRI banyak mana pahala kita dapat, banyak mana dosa ke, pahala kita dapat ke, banyak mana dia banyak pahala ke, aku lebih banyak pahala ke. Tak payah kita nak QRI kerja Tuhan, tuan-tuan dan puan-puan, ya. Cukuplah dengan kita menyerahkan segala jiwa raga kita kepada Tuhan, lakukan benda-benda yang baik, cuma kita kena ingat formula, buat baik dapat pahala, buat jahat dapat dosa. Buat benda positif dapat pahala, buat benda negatif dapat dosa. Itu je lah. Kan? So kita buat apa kita nak QRI lebih-lebih, sebab bukan kita yang susun, tuan-tuan dan puan-puan. Alright? Sebab kalau kita fikir
kita yang pening, emosi kita semakin sakit, semakin sakit. Akhir sekali kita akan tersungkur lah. Macam tu, right? Okay, so tuan-tuan dan puan-puan ingat konsep sedar dalam pengurusan emosi tadi apa? Right? Kemudian teknik jiwa ni. Teknik jiwa ni sebagai motivasi untuk kita bawa diri kita. Okay, bawa diri kita dalam keramaian itu, bawa diri kita dengan teknik jiwa ni. Dan juga apa dia panggil ni, muhasabah diri dalam 5 konsep ni. Self-awareness, self-exploration, emotional acceptance, self-control dan mindfulness. Alright. So tuan-tuan dan puan-puan, insyaAllah saya mengharapkan tuan-tuan dan puan-puan mendapat sesuatu manfaat daripada perkongsian saya pada hari ini. Mungkin kita buka kepada persoalan. Saya serahkan semula kepada Cik Din. Kalau ada sesiapa nak bertanya, boleh saja langsungkan pertanyaan tuan-tuan dan puan-puan. Okey, ataupun saya terus bacakan. Saya tengok ada soalan di chat tu ya. Alright. Daripada Cik Amirul Hafiz, macam mana nak pujuk hati kita untuk terima nasihat yang orang bagi kat kita? Kadang-kadang tu kita susah nak terima nasihat daripada orang yang lebih muda dari kita, orang yang lebih rendah pangkatnya dari kita dan orang baru bekerja berbanding kita yang lebih berpengalaman. Masya Allah. Okey, ya betul Cik Amirul Hafiz ya. At certain stage or at certain age kalau especially kalau kita ni dah berpengalaman lama dalam kerja dan kita ni dah berumur misal kata tiba ada pula orang baru datang kan, orang baru bekerja dan sebagainya, and then dia tegur atau nasihat kita kan. Ini pandangan saya lah. Ini pandangan saya. Pertama kita kena tengok, kita jangan tengok apa tu orang yang bagi nasihat atau tegur kita tu, kita kena tengok konten dia. Okay. Kita kena tengok konten dia. Kita view konten dia. Konten nasihat yang dia bagi tu. Adakah pemberatnya ataupun adakah dia apa tu dia panggil tu? Selaras dengan isu yang berlaku ke pada diri kita ataupun pada situasi yang sedang kita hadapi tu? Kan? Pemberat dia macam mana? Maknanya macam kongruen. Kongruen tak, selaras tak dengan isu atau perkara, situasi, emosi yang sedang kita hadapi tu. Okay. Pemberat dia macam mana? Okey, kalau kita rasa macam okey, maknanya ada content, full of content terhadap pandangan atau nasihat yang dibagi tu dengan masalah yang aku hadapi ni ada yang boleh aku ambil iktibar dan boleh amalkan. Okey, so tak apalah. Okey, tak ada masalah lah kat situ, kita boleh terima. Okey. Yang kedua, sentiasa dalam hidup kita ni kita kena mindset tuan-tuan dan puan-puan, belajar ini adalah daripada kita lahir sehinggalah ke liang lahat. Maknanya sepanjang hidup kita akan dapat ilmu. Kita akan dapat pengajaran, pembelajaran. Kalau tak kita dapat daripada majlis ilmu begini, mungkin Allah titipkan, Allah hantar orang lain yang kita tak sangka-sangka untuk bagi satu petunjuk dekat kita, untuk bagi satu nasihat atau manfaat kepada kita. Kita tak tahu kan. So mungkin juga orang yang disebutkan oleh Cik Amirul Hafiz contoh tadi kan, dia bagi nasihat, orang muda tu bagi nasihat dekat kita tu, mungkin itu Allah datangkan untuk bagi satu point dekat kita kan, wallahualam. Jadi kita kena bersifat cawan separuh kosong. Jangan kita sentiasa bersifat dan menganggap kita ni dah cawan penuh dah, tak perlu dah nak terima ilmu ke ataupun nasihat teguran daripada orang lain ke. Tidak, tak boleh tuan-tuan dan puan-puan. Maknanya kita kena sentiasa bersifat cawan separuh kosong kan. Bila kita bersifat cawan separuh kosong, bila kita dapat nasihat daripada orang lain, orang tu tuang, bayangkan mak kan, ataupun apa yang jak lah jak. Kalau jak tu separuh kosong, cawan separuh kosong, gelas separuh kosong, kita tuang air dekat dalam cawan tu, ada lagi ruang untuk dia penuh. Ada lagi ruang dalam cawan tu untuk dipenuhi. Tapi kalau cawan tu dah penuh, nak tuang air macam mana? Dia akan melimpah. Kan, dia akan melimpah. Sama juga dengan kita lah. Bila kita tak allow orang untuk bagi nasihat kepada kita sebab dia muda daripada kita ke contohnya, walhal konten nasihat itu sangat berguna untuk kita, kalaupun bukan sekarang, nanti in the future misal kata, kita mungkin boleh amalkan nasihat dia tu ke misal kata, jadi why not? Itu mungkin satu ilmu
Okay, pengalaman baru untuk kita. InsyaAllah mudah-mudahan dengan kita menerima pandangan dia tu, okay, bagi satu manfaat untuk kehidupan kita. Kalau kita tak nak amalkan sekarang, mungkin nanti esok, lusa, minggu depan, bulan depan ke, mungkin kita akan ingat balik, oh hari tu dia pernah nasihat aku gini-gini. So kita cubalah amalkan. Contoh. Alright. Okay, next. Kita pergi next pula kalau ada. Okay, kat sini. Tak ya. Kalau ada soalan lagi ke ya? Macam mana nak kawal emosi bila rasa burn out? Okay. Macam mana nak kawal emosi bila rasa burn out? Okay. Burn out ni apa tuan-tuan dan puan-puan? Alright. Burn out ni bagi yang sedang menghadapinya atau pernah menghadapinya. Okay. Yang tak pernah tu jangan cari masalah tau. Alright. Okay. Yang sedang dan pernah menghadapinya. Burn out ni adalah keadaan di mana tugas kita yang sedia ada itu melebihi tahap yang sepatutnya. Okay. Contoh saya bagi contoh patutnya kemampuan diri boleh dalam sehari tu ada 10 je checklist ataupun 8 je checklist kerja. Tapi burn out berlaku di mana checklist kerja itu melebihi 8 tadi. 15, 20, semua nak buat dalam satu hari lah. Jadi dia dah jadi burn out. Dengan keadaan sistem pun orang kata slow misalnya kata, kemudian staff pun tak ramai. Jadi semua benda kita nak buat at the same time kan. Jadi maknanya di situ burn out. Jadi macam mana nak kawal emosi bila rasa burn out? Okey, dia ada macam-macam cara lah tuan-tuan dan puan-puan. Saya pun dalam perkhidmatan kaunseling saya di USIM ni pun ada juga 2-3 kes berkaitan burn out yang saya pernah handle terhadap staff ya. Okey, jadi dia macam-macam cara dan bergantung kepada diri kita sendiri ya. Pertama mungkin juga ini pandangan lah. Ini tak semestinya tuan-tuan dan puan-puan nak ikut sebab dia bergantung kepada tahap burn out kita tu ataupun kemampuan diri sendiri ya. Okey, bila kita burn out tuan-tuan dan puan-puan, okey, saya cadangkan ataupun saya sangat galakkan atau sarankan supaya tuan-tuan dan puan-puan pause moment sekejap. Okey, pause moment macam mana? Pause moment tu, okay, relax dulu. Okey, senaraikan balik tugas tu kan, senaraikan balik every tugas yang tengah dibuat ataupun tugas baru yang dah dapat ke apa ke. Okey, cuba cerakinkan. Mana urgent, important, mana important but not urgent, mana yang deadline dia lambat lagi nak siap, mana yang deadline dia 2-3 jam kena siap, contohlah kan. So itu tindakan pertama yang tuan-tuan dan puan-puan perlu atur ya. Kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh search dekat Google time management matrix ataupun tanya dekat ChatGPT time management matrix MATRIX. Okay, so dekat situ ada penerangan tentang macam mana kita nak uruskan tugas kita banyak-banyak tu mengikut time management matrix. Dan kena buat latihan tuan-tuan dan puan-puan. Dia tak boleh baca ataupun dengar je kan, tapi tak buat. Dia kena buat latihan. Okay, so pertama tadi yang tu, uruskan balik, tengok balik checklist tu yang banyak-banyak tu kan. Okay, susun satu-satu, mana urgent and important, mana important but not urgent, dan sekian-sekian lah. Itu pertama. Okay. Yang kedua, mungkin juga dekat sini mungkin tapi ikut budaya di universiti tuan-tuan dan puan-puan lah kan. Sebab lain tempat lain pula gaya caranya kan. Okay, yang kedua, kalau tuan-tuan dan puan-puan sedar diri tu mungkin jenis yang contohnya susah nak apa dia panggil, susah nak nak delegate tugas kan. So sekarang kena berubah. Okay, kita nak jadi daripada zero ke hero kan. Jadi delegate task ya. Kalau misalnya kata ada di kalangan tugas-tugas tuan-tuan dan puan-puan tu bersifat operasi dan teknikal kan, yang mana staff boleh buat kan. Okey, bagi dekat staff buat. Kalau kita ni pegawai, kalau yang bertanya ni pegawai, maknanya tugas yang staff boleh buat bagi dekat staff. Yang kita buat tugas kepegawaian sahaja. Tapi kalau tuan yang bertanya tadi tu adalah staff pelaksana, okey, staff sokongan, maknanya dekat situ boleh bincang dengan bos ya. Okey bos, saya tengah stres sebab apa? Sebab saya tengah rasa macam
burn out sangat, banyak benda sangat saya nak buat. Boleh tak saya nak bincang dengan bos untuk bantu saya susun tugas saya ni. Boleh tak saya nak minta bantuan dan bimbingan bos, bimbing saya. Saya dah serabut lah bos. Kan. So tak ada masalah untuk kita bincang dengan bos kita. Right? So nanti bos, of course lah bos dia nak staff dia buat kerja sama-sama kan untuk unit, section atau department kita tu. Jadi dia takkan biarkan kita dalam keadaan yang kalut, serabut macam tu. Ya, jadi maknanya bincang dengan bos. Apa yang perlu dibuat dulu, apa kemudian kan. So macam itulah, itu perbincangan. Kemudian bila dah dapat gambaran apa yang perlu dibuat dan sebagainya, laksanakan dia. Laksanakan tugas tersebut mengikut yang dah disusun tadi. Okay, mengikut yang disusun tadi. Dan yang keempat, tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang mungkin ada sesetengah orang yang merasakan bahawa kompetensi diri dia tu, dia jenis yang macam slow-mo sikit lah. Slow motion sikit dalam menyelesaikan sesuatu tugas ni. So nak kena buat apa? Takkan sentiasa nak hidup ataupun nak biarkan slow motion punya attitude tu sentiasa dalam diri kita kan? Jadi kita perlulah mungkin cari kursus-kursus, pergi program-program motivasi ke kan, ataupun bincang dengan kawan yang rapat dengan kita untuk coach kita, untuk bantu kita. Boleh tak tegur-tegur aku sikit, boleh tak kau guide aku sikit macam mana nak je laju ni. Mungkin juga kita ni tak mahir dengan sistem. Contohnya ada orang tak mahir dengan Excel ke, dengan apa benda PowerPoint ke, dengan sistem apa-apalah. Kita tak mungkin kita tak laju ke apa kan. So kita kena latihlah diri untuk jadi laju. So kita kena tengok apa punca utama yang menyebabkan kita ada masalah slow-mo ni, contohlah gitu. So sentiasalah perbaiki kelemahan diri kita, tuan-tuan dan perempuan. Kalau kita rasa tak cukup latihan, kita carilah program-program yang meningkatkan kompetensi kita. Itu. Dan seterusnya mungkin juga perlu berehat. Perlu berehat, perlu bercuti sekejap kan. Take a break, okay, and then cuba regulate emosi, okay, susun balik, bermuhasabah balik, macam mana aku nak buat ni, apa kelemahan aku ni kenapa sebenarnya, kan. So cuba fikir, okay, buat SWOT analysis. Tu antaranya lah tuan-tuan dan puan-puan, okay. Alright, soalan seterusnya, setiap kesulitan ada kemudahan adalah janji Allah dalam surah Al-Insyirah ayat 56, betul? Yang menegaskan bahawa setiap kesukaran pasti diiringi atau diikuti dengan jalan keluar. Yes, exactly. Saya setuju dengan kata-kata ni. Tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya saya nak sarankan tuan-tuan dan puan-puan menjadikan ayat 5 dan 6 dalam surah Al-Insyirah ni sebagai kekuatan dalam diri kita dan kehidupan kita sepanjang zaman. Ingat tu, Allah dah remind kita sebenarnya, ini ayat-ayat motivasi yang Allah berikan pada kita. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Allah ulang 2 kali tuan-tuan dan puan-puan. Okey, maknanya Allah ingatkan kita ayat yang sama ni 2 kali dalam surah Al-Insyirah. Kalau boleh tampallah dekat mana-mana. Kan, dekat ruang kerja kita ke apa ke. Ini penting ya. Okey, macam mana nak menjawab dengan profesional jika berdepan dengan orang yang annoying untuk make sure diri kita tidak terlalu emosi. Okey. Sebenarnya untuk yang bertanya ya, tapi tak cukup masa saya nak terangkan dekat sini. Dia ada teknik dia. Okey, teknik komunikasi dari sudut psikologi. Okey, panjang ceritanya kalau nak cerita, tapi saya jawab secara ringkas lah macam mana nak jawab dengan profesional. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, kita ni dilahirkan ada banyak personality. Okey, dalam konteks komunikasi, ada orang yang personality dia macam air, api, kan, angin, gitu, kan. Kalau orang yang bercakap dengan kita itu dia bercakap dengan sifat api, Api ni maknanya cakap lang kasar, tegas, hot, kan. Api hot lah. Maknanya macam dia tak fikir perasaan orang lain, terlalu extrovert, okey. Kalau dari segi personality warna tu, orang yang orang kata annoying ni, dia mungkin ada warna jingga. Warna jingga ni orang yang selamba je cakap. Okay. Plus dia mungkin ada sedikit mungkin warna emas ke. Warna emas, personality warna emas ni adalah adalah personality yang sangat skema, strict, okay. Kemudian dia tak fikir perasaan orang lain punya. Okay, dia nak cakap. Tambah pula kalau dia ada pula dia punya warna emas dan jingga tadi kan. Jingga tadi tu straightforward je bercakap. Jadi maknanya orang ni jenis yang dia cakap, dia rasa dia nak marah, dia marah. Dia rasa dia tak puas hati, dia cakap. Okay, dia rasa dia nak sindir, dia sindir. Suka annoying tu kan. Jadi cara kita, bila kita nak berdepan dengan orang yang annoying, dalam keadaan kita terpaksa bersifat profesional adalah pertama sekali tuan-tuan dan perempuan, tenang dulu. Alright. Kita jangan jadi api juga macam dia. Okay. Kita kena jadi air supaya kita ni sejuk sentiasa
dan merasionalkan kita. Air sifatnya rasional kan? Air sifatnya sejuk kan? Betul tak? Api sifatnya panas. So, orang yang sedang bercakap tu bersifat api. Sebab itu dia annoying. Kita jadi annoying dengan dia. Tapi takkan kita nak jadi api juga. So, kita akan annoying, lawan annoying, meletup ke babum tuan-tuan dan perempuan. Tak nak lah. Terbakar hangus nanti kan. So, kita kena bersifat air yang mana air ni sifatnya menyejukkan, lembut, tenang. Okey, maknanya apa? Maknanya kita kena bertenang dulu sebelum kita nak cakap. Kita kena berfikir dulu apa yang patut aku fikirkan ni. Point apa aku nak bagi ni? Ayat macam mana aku nak cakap ni? Okey, dah dapat, dah digest, dah regulate emotion kita, dah fikir apa kita nak cakap, baru kita balas. Tunjukkan kematangan dan professionality kita. Okey, jangan letakkan diri kita sama je tahap dengan dia. So kita akan jadi tak matang. So biarlah kita terpaksa meleburkan emosi marah kita ni, okey, dengan bercakap secara rasional dan tenang, okey. Kerana di akhirnya kita akan menang. Tenang itu menang tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Alright, ada lagi tak soalan? Tak ada dah. Tak ada. Saya rasa macam tak ada kan Cik Din? Tuan-tuan, puan-puan, kalau ada soalan lagi, boleh. Kalau nak bercakap, boleh unmute. Kalau malu, segan, boleh buka kamera lah. Ya, Dan saya share jugalah. Sambil-sambil tu boleh isi pautan, pendaftaran dan maklum balas untuk program pada hari ini. Tapi isu komunikasi tadi kan, maknanya isu berdepan dengan pelbagai jenis manusia, ragam manusia ni tuan-tuan dan puan-puan, itu adalah setiap saat kita akan facing. Okey, dalam kehidupan ni kita takkan jumpa orang yang lembut, lemah lembut je bercakap. Tidak. Okey, kita akan jumpa dengan orang yang lemah lembut, okey, yang sama tahap dengan kita, yang kasar, yang tak fikir perasaan orang, okey, yang menghormati orang. So macam-macam jenis manusia yang kita hadapi. Sama ada di pejabat atau dalam keluarga kita pun sama. So sebenarnya kalau dia macam LOA juga tuan-tuan dan puan-puan, Law of Attraction. Law of Attraction ni kalau tuan-tuan dan puan-puan pernah baca bukunya ataupun pernah dengar, dia adalah konsep magnet. Okay? Kita akan, kalau kita sentiasa, kalau kita mulakan dengan diri kita sikap yang positif, sikap yang baik, menghormati orang dan sebagainya, cara kita bercakap pelembut ataupun cara cakap kita ni plus dengan menghormati orang lain kan, tak cakap kasar dan sebagainya kan, tak suka argumentation, kita tenang-tenang je. So surrounding kita pun akan biasanya lah, taklah wajib, taklah semestinya, tapi selalunya kita akan jumpa orang yang lebih kurang sama dengan kita. Begitulah. Tapi ada tak dinafikan juga sekala tu kita akan bertemu juga dengan orang yang berbeza personality dengan kita, of course, sebab kita ni hidup dalam dunia ni ramai jenis, ramai karakter dan personality kan. Okey. Ada soalan lain? Okay. So saya rasa mungkin dah tak ada persoalan lain daripada tuan-tuan dan puan-puan. Kan Cik Din? Nampak macam dah tak ada soalan dah tu. Right. So saya mengharapkan anda semua mendapat satu manfaat daripada perkongsian saya pada hari ini. InsyaAllah kita sentiasa doakan yang baik-baik tuan-tuan dan puan-puan. Manfaatkanlah 10 hari terakhir Ramadan ini untuk peluang yang ada ni kan, masa yang ada ni untuk kita membuat sebanyak-banyak amal ibadah bagi yang Muslim. Grab this opportunity tuan-tuan dan perempuan, sebab kita tak tahu tahun-tahun ke depan ni kita masih ada lagi tak orang kata dapat menghirup udara segar ni untuk berpuasa lagi ke tidak, wallahualam. Jadi saya mendoakan agar kita semua sihat walafiat dan kekal orang kata bertenang-tenang dalam menghadapi kehidupan ini insya-Allah. Dan saya rasa tak cepat ke, tak lambat ke, tak tahulah kan, untuk saya ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri okey kepada anda semua. Okey. Tetap kena jaga kesihatan dan kesejahteraan kita walau di mana kita berada tuan-tuan dan puan-puan. Alright, dan kepada UMT khususnya bahagian semua manusia Jabatan Pendaftar UMT, saya ucapkan berbanyak terima kasih atas jemputan ini dan ruang yang diberikan untuk saya berkongsi pada hari ini. Alhamdulillah. Terima kasih, saya kembalikan semula kepada rakan saya Cik Din. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Hazrin atas perkongsian selama 1 jam lebih ni, dan tuan-tuan dan puan yang mengikuti program kita pada awal sampai ke akhirnya. Bila kita isi dulu pautan pendaftaran dan maklum balas, dan tuan-tuan dan puan, kalau boleh buka kamera lah, kita nak ambil gambar dulu sementara tu. Kita ada setakat ni 100 lebih lah, ramai lah tu. Okay. Dan insyaAllah tuan-tuan dan puan, seri Midas kita yang akan datang akan diadakan pada bulan April ataupun bulan Mei lah, lepas daripada raya. Okey, dah ambil dah gambar. Okey, 1, 2. Okey, terima kasih tuan-tuan dan puan. InsyaAllah sekali lagi pihak Jabatan Sumber Malaysia, Pejabat Pendaftar UNT mengucapkan setinggi penghargaan dan terima kasih kepada Puan Hazrin daripada Universiti Sains Islam Malaysia atas perkongsian siri media sihat kita yang ketiga pada tahun 2026 ini, dan segala kekurangan daripada pihak kami mohon dimaafkan. Dan tuan-tuan dan puan, terima kasih juga kerana menyertai program pada hari ini. Semoga apa yang dikongsikan pada hari ini menjadi bekalan buat kita untuk amalkan di masa akan datang dan juga kita manfaatkan pada masa sekarang. InsyaAllah sekian sahaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.